Alhamdulillah pada alamin ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa ma tawfiqi illa billah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah hidayah, inayah, kasih sayangnya, perkenannya juga dilapangkan masa kita, dipanjangkan usia kita, dipertemukan kita kembali dalam satu perkongsian ini pada pagi ini untuk menyambung perbincangan, perkongsian ilmu dalam rangka untuk kita mencari, untuk kita kembali menjadi hamba Tuhan yang sebenarnya. Dan selawat dan salam yang tidak terhingga buat junjungan besar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan contoh pedoman kita dalam perjalanan kita mahu kembali menjadi hamba Tuhan yang sebenar-benarnya ini. Dan insya-Allah esok lusa akan jatuhlah hari lahir baginda sallallahu alaihi wasallam. Akan disambut dengan penuh kegembiraan dan dasar kecintaan. Bila cinta, maka turutilah orang yang kita cintai. Dan tiadalah perjalanan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang paling besar melainkan perjalanan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketauhidan yang sebenar-benarnya yang membawa kembali ketauhidan kita yang telah kita miliki ketika di alam arwah dahulu. Ini disebut sebagai ketauhidan fitrah. Dalam pertemuan kita yang terakhir dalam hujung bulan Oktober dahulu, hujung bulan November dahulu, telah kita berbincang tentang 3 kebahagiaan manusia. Telah disebut, maknanya semua ini kebahagiaan fitrah manusia. Manusia perlu memiliki ini untuk menjadi manusia yang bahagia secara fitrahnya. Pertama, kebahagiaan pada martabat tertinggi. Ini kebahagiaan martabat rohani ataupun martabat roh. Ini kebahagiaan bila kita mencapai ketauhidan yang sebenar-benarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid fitrah kita. Kita mencapai kembali tauhid di alam arwah dahulu. Sebagaimana telah kita bincang dalam bab kita yang lalu. Bagaimana kita di alam arwah dahulu adalah dalam keadaan bermusyahadah, bermuraqabah, bermuwajahah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal keadaan diri kita yang asal, yakni diri yang asal, yakni diri ruh. Jangan terbelenggu dengan diri jasad ini. Diri jasad ini hanya pakaian di sini. Tapi pakai diri yang sebenar adalah diri ruh, diri yang telah musyahadah, yang telah muraqabah, telah muwajahah kepada Allah Subhanahu wa taala di alam arwah dahulu. Maka secara fitrahnya wajiblah kita mengembalikan diri kita untuk mencapai kebahagiaan pada rohani kita, untuk kembali mencapai tauhid fitrah ini, tauhid sehingga mencapai martabat musyahadah, muraqabah, muwajahah, yakni tauhidul ihsan, mencapai martabat ihsan. Inilah sebenarnya perjalanan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, perjalanan mencapai ketauhidan yang dalam. Yang pertama daripada peristiwa baginda Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia mencari-cari di manakah Tuhan, sama ada bulan, bintang dan matahari silih berganti. Dalam Quran dinyatakan demikian beritanya. Juga tak kala mana baginda menyembelih 4 jenis burung, dicincang
digaul dan diasingkan di ada 4 puncak bukit. Kemudian dia menyeru burung-burung tersebut hingga datang kepadanya bercantum kembali lalu hidup. Ini semua nak tunjukkan bahawa di sebalik segala sesuatu, di sebalik segala kejadian, bahawa Allah Ta'ala lah yang ada di belakangnya. Inilah perjalanan ketauhidan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itulah diri kita sebenarnya. Dalam kita berjalan di muka bumi ini, perlu kita memandang, perlu kita musyahadah, perlu kita muraqabah, perlu kita muwajahah, bahawa di sebalik segala sesuatu ini adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sebalik musibah banjir, di sebalik musibah kesakitan, di sebalik musibah tsunami, di sebalik segala sesuatu, bahkan di sebalik segala kenikmatan, kebahagiaan, juga adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dia yang nak kena kita capai untuk kita kembali memiliki tauhid yang benar, tauhid martabat fitrah. Baru kita bahagia jika ada tauhid ini. Yang dimaksudkan dengan muraqabah adalah kita kena ada 3 sifat dalam diri kita. Yang pertamanya adalah kita merasa Allah melihat kita. Itu muraqabah. Kita kena rasa Allah sentiasa memandang kita. Yang keduanya, Allah mendengar kita. Allah sentiasa mendengar. Dan yang ketiganya, Allah mengetahui segala apa yang kita laksanakan. Allah mengetahui segala apa yang kita kerjakan. Maka boleh dizikirkan akan kalimah ini, bahkan boleh diajarkan dan sewajarnya diajar pada anak cucu kita. 3 zikir ini. Allah melihatku, Allah mendengarku, Allah mengetahui segala apa yang aku perbuat. Diulang-ulang. Allah melihatku, Allah mendengarku, Allah mengetahui segala apa yang aku perbuat. Allah melihatku, Allah mendengarku, Allah mengetahui segala apa yang aku perbuat. Boleh diajar pada anak-anak cucu kita. Bahkan ada diri kita pun boleh amalkan. Selain daripada kita mengamalkan la ilaha illallah, disebut-sebut, diingat-ingat, supaya kita sentiasa memandang segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini perjalanan baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua yang disebut musyahadah, ini lebih tinggi. Lah kita merasakan persamaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala walau di mana pun kita berada, walau apa saja yang kita buat. Itulah disebut sebagai musyahadah. Ma'allah istilahnya, disebut sebagai ma'allah, bersama dengan Allah, merasa setiap masa dan ketika bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tak kala mana kita buat segala sesuatu, maka tiadalah kita bergerak, tiadalah kita berbuat melainkan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku melaksanakannya kerana Allah, dengan Allah, untuk Allah, dan melaksanakannya dengan penuh kasih sayang, kerana menyebarkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kerana yang lain. Ini yang perlu ada pada diri kita. Dalam ketauhidan yang benar, itulah hasilnya muraqabah dengan 3 sifat tadi. Allah melihatku, Allah mendengarku, Allah mengetahuiku. Dengan musyahadahnya terasa kebersamaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita, dan tiadalah kita laksanakan segala sesuatu melainkan di atas kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perjalanan kedua, perjalanan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Ta'ala mana baginda alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk meninggalkan isterinya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam di padang pasir yang tandus yang akhirnya menjadi kota Mekah. Dan bila diberi izin untuk bertemu, diperintahkan dia untuk menyembelih pula bagi anaknya yang dikasihi Nabi Ismail alaihissalam tadi. Dari peristiwa ini kita mengambil pelajaran bahawa perjalanan ketauhidan Nabi Ibrahim yang kedua ini adalah perjalanan ketauhidan menyatakan kecintaan semata-mata buat Allah dan bukan kepada yang lain. Hanya cinta pada Allah. Kalau kita cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, dan cinta pada agama kita Islam, itu kecintaan. Tidak boleh mendahului cinta pada yang lain.
Mesti letak Allah dan Rasul dan agama di hadapan kita. Inilah perjalanan ketauhidan yang wajib kita miliki untuk kita kembali memiliki kebahagiaan pada rohani kita. Kalau sekadar kita memiliki ketauhidan pada ilmu, maka tidak mencapai fitrah diri kita. Sebab itu kita masih sengsara. Sebab kita masih menderita. Kita ada agama dah, ada Tuhan dah, tapi rasa tak seronok, rasa tidak bahagia. Sebab ketauhidan kita tidak mencapai ketauhidan yang sebenarnya, ketauhidan peringkat fitrah yang wajib kita miliki. Ini balik kepada diri kita yang asal. Sebab tu kita tak bahagia walaupun kita ada Tuhan, walaupun kita sembahyang, walaupun kita dah tahu Allah itu bernama Ar-Rahman Ar-Rahim dan sebagainya, walaupun kita tahu sifat Allah itu wujud dan bakok secara ilmunya. Sebab dia masih ilmu, dia masih belum kata jelira dalam perasaan dan belum terserna dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Sebab tu kena diulang. Allah melihatku, Allah mendengarku, Allah mengetahui segala apa yang aku perbuat. Diulang lagi dengan la ilaha illallah. Tiada segala sesuatu melainkan semuanya adalah milik Allah Ta'ala juga. Selalu kita menggunakan akal kita mengkaitkan segala sesuatu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang bagaimana? Allah yang penuh dengan kasih sayang. Semua yang berlaku keliling kita ditadbir oleh Allah SWT. Semuanya bergerak di atas dasar cinta. Semuanya bergerak dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Maka itulah juga kita bergerak di atas kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Hatta dalam kita menghulurkan bantuan kepada masa-masa banjir di seluruh negeri pantai timur ni, mesti ada kalimah Bismillahirrahmanirrahim, baru tidak timbul pergeseran begitu begini. Selagi mana tidak dilaksanakan atas dasar Bismillahirrahmanirrahim, maka bagai-bagai cerita kita dengar yang dikongsikan begitu begini hal keadaannya. Bukan sekadar dalam penyebaran pengagihan bantuan banjir, dalam segala hal-hal yang lain pun sama. Dalam kita membimbing rumah tangga kita, membimbing anak-anak kita, mengajar anak kita, mendidik anak kita, cucu kita pun sama. Jika tidak bergerak di atas kalimah Bismillahirrahmanirrahim, sebab itulah di sana banyaknya cacat celanya, banyaknya yang berlaku di luar dugaan kita, yang kita tidak setuju dengannya. Sebab kita masih bergerak dengan hawa nafsu kita. Kita masih bertindak kerana kita mak, kerana kita ayah. Bukan kita bertindak kerana kita ni adalah khalifah Allah Subhanahu Taala. Dan kita inilah Allah, anak itu adalah amanah dari Allah kepada kita. Cucu itu adalah amanah kepada Allah Subhanahu Taala kepada kita. Kita tidak memandang itu milik Allah, kita pandang milik kita, maka kita buat sembrono dengannya. Ini sebenarnya, inilah perjalanan baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bila ada ini, maka baru kita bahagia rohani kita. Dan inilah kebahagiaan yang tertinggi, kenikmatan yang tertinggi yang mengatasi segala-galanya. Tidak ada yang lain pun cukup dengan ada yang ini, kita jadi orang yang bahagia. Contohnya tipu musibah banjir ni, habis semua harta benda kita, habis semua anak pinak kita, contohnya kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ditakdirkan demikian, maka kita tetap bahagia, sebab kita memiliki keagungan bahagiaan hak nombor satu. Ini kena ada. Sebab itulah kita buat kelas kita ni, tujuan tak lain untuk mencapai benda ini, untuk mencapai ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Yang kedua, kita dah bincang dulu, manusia nak juga kepada kebahagiaan martabat kedua, martabat pertengahan. Ini kebahagiaan pada martabat jiwanya, dengan berkasih sayang dengan sekalian yang ada di sekelilingnya. Tapi kasih sayang yang paling tinggi yang nak kita capai supaya benar kita bahagia pada jiwa kita adalah mencapai apa yang disebut sebagai kasih sayang yang berpaksikan kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kasih sayang berpaksikan kepada emosi atau nafsu semata-mata. Sebagaimana seorang mak mesti sayang pada anak dia. Sebab apa? Sebab anak dia. Okay? Kena nak tukar sekarang ni, sayang pada anak dia sebab apa? Sebab ini amanah Allah. Itu paksi pada tauhid. Ini baru betul. Inilah kasih sayang yang ditunjukkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kerana semuanya adalah makhluk Allah, kerana semuanya adalah penzahiran hak Allah, maka semuanya wajib kita cintai dan kita kasihi dan kita sayangi. Tu. Sebab semuanya hak Allah. Hatta manusia, hatta haiwan, hatta tumbuhan, hatta segala benda pun, hatta alam ini, hatta bangunan, hatta gunung ganang dan sebagainya, semuanya menzahirkan akan hak Allah SWT. Maka wajib kita pelihara, wajib kita jaga. Jangan mudah-mudah kita musnahkan. Sebagaimana dikatakan punca rosak banjir besar ini antaralah puncanya kerana banyaknya pokok-pokok yang ditebang di Gunung Ganang sana, sewenang-wenangnya banyaknya, hingga akhirnya menyebabkan hakisan dan sebagainya. Satu teori lah, wallahu a'lam. Tapi ada di sana kebenarannya, sikit sebanyak berkait atau tidak berkait, mungkin di tempat lain, bukan dalam kes ini sekalipun. Sebab kita tidak menjaga alam, sebab tu rosak alam ini. Apa berlakunya hakisan pantai? Sama tu, sebab kita telah memutuskan kitaran agihan tanah yang Tuhan buat. Tujuan maksud manusia bagus, buat empangan kenyir contohnya, untuk menghalang daripada banjir. Tapi dengan menyekat banjir, menyekat aliran sungai yang laju, maka kita menyekat aliran tanah ke laut. Jadi ombak memang akan kaih, akan ambil pasir di tepi pantai, masuk ke dalam laut. Tapi dia tidak akan utuh, sebab sungai akan buat turun pasir balik ganti sistem tu. Dah gunung jadi rendah tu, tapi pergerakan kerak bumi menyebabkan gunung semakin tinggi. Dia balance kot tu. Tuhan buat sistem tu molek. Jadi kita caput tangan dengan tidak ada kajian yang menyeluruh lah. Bukan salah buat dam terus tu, kena buat kajian yang betul, sekadar mana saiznya besar, mana apa impaknya pada alam sekitar, mesti ada. Barulah tak bagi kerosakan pada dunia ini, pada alam ini. Sebab inilah kasih sayang yang sebenar. Sebab itulah para saintis Islam dahulu, mereka sekadar buat kincir air, mereka tidak buat apa enjin-enjin diesel, enjin petrol. Bukan mereka tidak tahu, mereka tahu teknologi itu ada. Tapi pada mereka bila buat sistem itu, pada masa mereka, pada masa itu tidak ada lagi keadaan yang boleh menyelamatkan alam ni. Dengan buat kincir air itu pun tak buat banyak, sebab tidak mahu mengganggu arus sungai tadi, dan waktu yang sama boleh digunakan pergerakan arus itu untuk dalam kincir, jadi dijadikan apa, alat-alat untuk apa, menghancurkan gandum, beras dan sebagainya, untuk buat tepung dan sebagainya, mengisar gandum. Itu sistem yang dia buat. Mereka kaji dah supaya tidak merosakkan alam ini, sebab cinta pada alam. Ini kena ada. Bukan sekadar kasih sayang kita ada anak, ada isteri, ada keluarga, ada mak, ada ayah, itu kecil lagi sebenarnya, masih martabat rendah. Dia pergi ke kasih sayang martabat tinggi. Kasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih sayang dia ajar oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengandungi, yang ada 3 tahap padanya. 3 tahap. Tahap yang pertama, bersangka baik terhadap seseorang. Sangka baik, itu minimum berkasih sayang. Orang buat salah ke mana pun, kita cuba pandang cara baik. Sebenarnya tidak ada orang hari ini yang suka buat salah, tapi ramai manusia buat salah kerana mereka terkeliru, tersalah faham, jadi dia buat salah. Macam dalam satu artikel Mastika, maaf kalau sebuah telah disebut di sini, kita ulang balik je. Seorang remaja, sepasang remaja lelaki dan perempuan naik LRT, berkapa istilahnya, berkepik ke sana ke sini kemari, walaupun mereka tu bukan adik-beradik, bukan mahram. Tapi bila ditanya, ditegur kenapa buat demikian, mereka bertanya balik, salah ke buat begini? Bila dia beritahu salah ke? Salah lah. Sama ni mereka buat, tidak ada orang tegur pun. Itu budaya kita ni, tengok orang buat salah pakat biar je. Biarlah anak orang, kan kita tegur kan, orang kata jaga tepi kain. Susah pula lepas tu. Ini budaya sekarang, tidak macam budaya dahulu. Budaya dahulu, anak orang anak kita. Betul tak?
Budaya dulu. Anak kita, anak orang. Kita saling tegur menegur. Sebab tu masyarakat kita dahulu lebih aman berbanding sekarang. Sebab kita telah bawa budaya individualistik, budaya egoisme. Dan kalau dulu kita bawa budaya kasih sayang. Walaupun anak orang, ini tetap amanah dari Allah. Ini penzahiran hak Allah. Maka tetap kena jaga walaupun bukan anak aku darah daging. Tapi ini tetap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Buat salah maka wajib diteguri, dinasihati dan sebagainya. Jika tengah hari mereka pasti lapar sebab bermain. Walaupun bukan anak aku, dijemput sekali makan bersama dengan keluarganya. Itu dulu. Sebab budaya dulu budaya kasih sayang. Budaya kasih sayang satu keluarga. Walaupun darahnya lain, walaupun keturunannya lain. Inilah hasil didikan tauhid yang sebenarnya yang masih ada dalam zaman era 70-an dahulu. Masuk tahun 80-an mula dah kurang dah. Sebenarnya ini sebenarnya sebab tu kita kena ada sangka baik pada sesiapa sahaja, hatta pada musuh sekalipun. Sebab kenapa mereka jadi musuh? Sebab mereka salah faham tentang Islam. Banyak ramai orang salah faham tentang Islam, terlalu ramai. Yang akhirnya convert pada Islam bila mereka baca Quran sendiri. Bila mereka melihat pada suasana orang Islam hari ini, mereka keliru. Tapi bila baca Quran, wow, ini baru benar. Ramai baru tersedar. Ini sebenarnya musuh kita yang nyata, yang disebut Al-Quran hanya satu je, syaitan. Ini musuh yang jelas. Kalau golongan jin, kepalanya iblis. Kalau golongan manusia, kepalanya Dajjal. Syaitan aja yang musuh. Mana orang yang jahat benar, dia tahu dah ini kejahatan, masih nak lawan kita, inilah baru syaitan. Boleh diberi teguran. Tapi manusia lain ni, hatta kok kiralah hatta dalam parti ke baik gerakan ke baik apa-apa saja ada organisasi mana pun, bukan musuh kita. Semua berbeza cara bentuk, berbeza cara kaedah sebab mereka terkeliru, berlaku salah faham dalam kaedah yang mereka bawa tu. Itu saja. Yang ni kata gitu, ni kata gini. Cuma bila jadi bertegang lidah, itu yang salah. Sebab tidak ada kasih sayang. Kasih sayang yang tahap tinggi, kasih sayang tahap nafsu ada, kasih sayang pada mak ayah keluarga itu ada. Tapi kasih sayang tahap tinggi, kasih sayang sesama insan, kasih sayang sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada. Ni minimal. Maka jika tidak ada sangka baik pada orang ramai, wow, maka kita masih jauh daripada perjalanan ketauhidan yang benar. Sebab depan kita semuanya makhluk Allah Ta'ala. Semuanya di belakang siapa? Allah Ta'ala. Kurang sangka baik situ lah. Sebab apa dia buat ni? Tuhan nak dia buat gitu sebab ada hikmah untuk aku. Ini satu ujian pada aku. Dia tak nak marah banyak-banyak dah. Dia marah pun atas dasar menasihati, menegori kesilapan itu, bukan pergi pada diri batang tubuhnya. Kata jangan benci kepada orang kafir, tapi benci kepada kekufurannya. Beza tu benci pada kekufuran, bukan benci pada orang. Ni tak bila baloh habis hidup esek pun kita sebut. Tak pakai orang tak boleh. Tak pakai perut dia macam mana pun kita sebut. Tubuh dia gempar tak gempar pun kita sebut. Ini salah. Sebab bila kita masuk pada fizikal orang, maka telah masuk kepada siapakah pencipta orang tu gitu. Rupa paras dia jadi gitu tu sebab apa? Siapa yang buat rupa paras dia gitu? Dia boleh buat sendiri ke? Tak boleh. Maka bila kita marah sampai pada fizikal, mana kita marah pada Tuhan dah jadinya. Wa na'udzubillah. Maka di manakah adab kita dengan Allah Ta'ala? Ini jadi masalah kerosakan agama kita. Ini jadi kita semakin hari semakin jadi tak senang jiwa kita sebab telah mencacatkan ketauhidan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tahap pertama kasih sayang tu. Tahap kedua kena menyamaratakan sahabat dengan kita. Ni tahap masuk sahabat lah. Tadi kawan-kawan kenalan biasa je. Ni bila dia bersahabat, dia sakit kita akan rasa sakit, dia gembira kita akan rasa gembira. Mana-mana menggembirakan dia, menggembirakan kita. Mana-mana yang menyedihkan dia, menyedihkan kita. Ini tinggi sama tara. Sebab tu Rasulullah SAW makan wahkamu sutih tetap berkongsi. Sebab Rasulullah makan wahkamu, rasa boleh makan wahkamu, boleh kongsi lagi, kongsi. Hatta gitu. Kita tidak.
Kalau ada nasi lemak nasi kunyit sepuh kau tak qasidah ngaji kan. Tidak boleh. Ini martabat kita. Kena ada ni tinggi dah. Ni sebab kita sudah mengenali orang ini. Tapi yang paling tinggi adalah yang ke tahap ketiga, yakni mendahului sahabat lebih daripada diri sendiri. Ini berlaku zaman sahabat dulu, tak kala mana Sayyidina Abdullah bin Ibn Abbas tak salahnya menerima sup kepala kambing. Ada jirang dia buat sup kepala kambing, dapat. Dia kata, dia suka, tapi sebab mendahulukan sahabat, dia atur rumah jirang dia. Jirang dia pula dapat terima ni, Allah dia suka juga ni makan ni sup kepala kambing ni, tapi sebab mendahulukan sahabat, atur rumah jirang pula. Supalah akhirnya kembali kepada Abdullah bin Abbas tadi. Tuhan balas tu, niat dia sampai dah, makanan boleh semula. Tu mana dia lebihnya. Ini kena ada dalam diri kita, baru benar kita martabat kasih sayang yang tahap tinggi. Betul tak? Sifat ini dimiliki oleh seorang ibu. Nyata, jelas. Ibu rela berlapar jika tidak ada makanan, dia akan beri pada anak dia. Ini, dia mendahului anak dia, mendahului orang lain lebih pada diri dia. Tapi itu dengan anak saja, dengan orang lain tak lewat gitu. Dia masih terikat dengan nafsu dia, masih terikat sebab dia nampak hak dia, anak dia. Anak orang lain mungkin kurang sikit dia buat. Ini kalau masalah berlapar, ada cerita di banjir ni, satu ujian kasih sayang ni. Makanan ada kan, terhad. Tapi kalau masing-masing pentingkan diri, habis jadi ada yang akan berlapar. Makanan sama banyak bagi orang tua dengan budak-budak, bagi sama je. Dia tak dahulukan anak-anak. Itu jadi akan jadi tak cukup lah, baloh lah, gini lah semuanya. Tapi jika ada kasih sayang yang tahap tinggi begini, tak ada orang lapar. Sebab manusia ni tak makan 3 hari mainan je, tak mati lagi, tak makan 3 hari. Dia tak minum, tak boleh tak nyawa, tak nafas 3 saat, 5 saat mati. Minum boleh tahan lama lagi. Minum tu. Makanan boleh tahan lama sebenarnya. Tak makan pun tak apa. Sebab tu alhamdulillah akhir ni baru orang buat ration, dia atur kurma sebenarnya lagi baik. Daripada atur gula, ada atur gula nak buat air tak boleh, air panas tak ada. Nak rasa manis kan gula. Dia atur kurma nak rasa manis. Kurma 3 biji cukup dah, kenyang dah. Biasa dalam keadaan darurat kan, dalam keadaan kesusahan kan. Gitulah kaedah dia. So ini kasih sayang yang kena ada, sebab kita letak orang lain lebih dahulu daripada kita. Dan martabat yang paling tinggi dalam mendahulukan orang lain daripada kita ni, sehingga mereka rela mempertaruhkan syurga demi manusia yang lain. Bahkan mereka rela ke neraka demi menyelamatkan orang lain. Ni. Sebagaimana Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Kenapa sahabat ni? Beliau adalah seorang yang sangat kaya, sehingga kabilah yang balik masuk kota Mekah tu, bergegar kota Mekah tu, semuanya hak dia belaka. Mana kalau kita ni kata masuk bandar Kota Terengganu ni, mungkin kata masuk 10 kontainer lori. Bergegar bandar Terengganu. Itulah harta kita semua tu. Itu harta Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Kan orang kata ada hadis Nabi yang diriwayat oleh Sayyidina Aisyah, orang yang kaya lambat masuk syurga. Betul tak? Sebab hartanya banyak, perlu dihitung di padang mahsyar. Persoalannya, adakah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf tidak tahu akan hadis ini? Pasti dia tahu. Tapi kenapa dia nak kaya juga? Kenapa dia nak kaya juga? Ini kena faham. Kamu kau tak faham bab ni. Sebab kamu orang bila nak kaya, dia kata nak tiru Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Tapi bila ada harta, tak ikut pula Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dalam dermawan dan sebagainya. Sebenarnya inilah pengorbanan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Dia rela korbankan kecepatannya masuk syurga demi agama Allah Ta'ala. Sebab kalau semua sahabat nak hidup miskin supaya cepat masuk syurga, siapa yang nak jadi kaya untuk bangunkan agama, untuk jadi dana untuk agama? Siapa dia? Maka Sayyidina Abdul Rahman bin Auf kata, tak apa, biar aku korbankan tempoh aku masuk syurga yang awal tu, tak apa, aku korbankan syurga aku, masuk lewat tak apa syurga, asalkan aku dapat
harta yang aku himpun itu dapat diguna demi agama ini, bahkan dapat mendahulukan sahabat aku semua masuk syurga dulu. Kalau aku tak kaya, sahabat aku kena kaya, maka dia pula lambat masuk syurga. Biar dia masuk syurga dulu tak apa, dia tak kaya pun tak apa, biar aku kaya, biar aku yang tanggung segala perbelanjaan umat Islam ini. Ini pengorbanan dia sebenarnya. Syurga rela dipertaruhkannya. Siapa dia sini sanggup taruh syurga? Ini kecintaan, kasih sayang yang teramat tinggi. Bahkan ada orang sanggup neraka pun tak apa, dia kata. Bagaimana yang disebut oleh, diriwayatkan bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah termenung di padang pasir. Gini tanya, apa yang kau menungkan wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Abu Bakar Khalifah? Dia kata dia menung bagaimana nak menyelamatkan umat ini. Dia menung bagaimana nak membesarkan badan dia supaya memenuhi kesemua 7 lapis neraka. Supaya dengan itu bila tubuhlah penuhlah neraka, Tuhan tak akan masukkan seseorang pun dalam neraka. Tak nak masuk tu, penuh dia je. Sebab kalau dia masuk hanya satu tingkat neraka contohnya, akan ada tingkat-tingkat lain yang manusia boleh masuk. Kalau tak masuk keseluruhannya, maka akan ada manusia yang masuk juga, sebab manusia tak akan lari daripada buat salah. Jadi bagaimana nak menyelamatkan manusia daripada api neraka Allah Ta'ala? Ialah dengan cara dia mengembangkan tubuh dia sehingga memenuhi neraka Allah. Dia tak takut neraka ke? Tak sakit ke? Dia tahu sakit, dia tahu azab, tapi ini pengorbanan dia, ini kecintaannya pada manusia. Hingga neraka rela ditempuhinya demi menyelamatkan manusia, demi kasihnya, kerana semuanya adalah makhluk Allah, kerana semuanya adalah penzahiran hak Allah, kerana semuanya adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kasih sayang yang teramat tinggi. Inilah juga kasih sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Rasulullah, sebenarnya ramai orang salah faham, dia kata Rasulullah ni miskin. Tidak, Rasulullah orang kaya. Tapi segala hartanya diberinya kepada umatnya kerana saksinya pada umatnya. 1/5 harta rampasan perang adalah milik Rasulullah. Rasulullah beri pada orang lain. Kau orang miskin, bukan Rasulullah pilih hidup miskin. Tidak, Rasulullah seorang yang kaya, yang dermawan, yang mana bahagia baginda adalah bila umatnya bahagia. Ni mendahului orang lain daripada diri ni. Itu sebenarnya. Ni ramai kata Rasulullah hidup miskin, maka kita pun kena hidup miskin. Mana ada? Rasulullah seorang kaya, tapi hartanya dibelanjakan untuk orang ramai. Beza tu kan? Kaya tapi dibelanja harta sampai habis. Sampai dia tak buat rumah besar lah, dia suka duduk rumah kecil. Sebab kalau buat rumah besar, banyak bazir lah untuk orang ramai lebihnya. Ini hukum tu bukan Islam menolak kekayaan, tidak. Tapi dia belanja demi agama Allah. Dia belanja itu ini, bahkan harta, nyawanya, darahnya dipertaruhkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW demi sekalian umatnya. Bahkan syurga, walaupun baginda Rasulullah SAW adalah insan yang pertama, makhluk yang pertama memasuki syurga, tapi baginda bukanlah orang yang pertama menikmati syurga. Sebab baginda tak puas hati selagi mana ada umatnya yang masih dalam neraka. Baginda akan keluar cari pula dalam neraka. Sehingga diriwayatkan sebanyak 7 kali baginda Rasulullah SAW keluar masuk neraka, cari umatnya di mana. Sehingga kali pertama disuruh dicari manakah umatnya. Sampai kira lah masa di telaga Kausarnya, di titian Siratul Mustaqimnya, di mizannya, itu pun setelah ramai diselamatkan. Hak mana terlepas masuk neraka pun Rasulullah SAW diselamatkan lagi. Rasulullah lagi minta, mohon pada Allah Ta'ala, mana-mana hak dalam neraka tu hak ada padanya sebesar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebesar biji sawi keimanan. Ada sebelum tu lagi biji gandum dulu, sebesar biji gandum ada keimanan, selamatkan mereka sekali. Pergi cari sekali lagi. Yang ada sebesar biji sawi, selamatkan sekali. Yang ada sebesar zarah, selamatkan sekali. Yang ada keimanan apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ada keimanan saja, yang pernah mengucap la ilaha illallah walaupun tidak beriman. Lepas tu tak boleh larang orang kafir sebut la ilaha illallah, biar dia nak sebut. Takut dengan sebab tu asbab dia masuk syurga.
Tak salah nak sebut-sebutlah. Berulang kali, ada kata 7 kali Rasulullah cari, sehingga Allah Ta'ala terpaksa perintahkan malaikat menyembunyikan lagi umat Muhammad, orang Islam yang masih ada dalam neraka. Kalau tak bagi, dia takkan bahagia. Ni kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga tidak akan menikmati syurga, akan berulang alik cari hingga sujud yang lama di padang mahsyar tu. Bila orang lain, nabi-nabi lain semua nafsi di padang mahsyar, Rasulullah SAW saja ummati. Datang ada Rasulullah sujud yang amat lama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga Allah Taala bertanya, ya Muhammad, apa yang kau kehendaki? Lagi Allah Ta'ala tak tanya lagi tu, Rasulullah akan sujud, takkan bangun. Menyatakan permintaan dia, disegerakan hisab. Jalan semua tadi. Ni kasih. Ini kasih sayang yang sepatut kita ada. Inilah kasih sayang yang betul-betul akan mencapai, menggembirakan jiwa kita. Lagi tak sampai tahap ni, lepas tu kita masih derita. Kita masih menderita jiwa kita. Tengok orang buat gini, tengok orang buat salah sikit, orang kata kita sikit, kita pun sapati buat gitu. Anak kita tak dengar cakap kita sikit kok, sapati anak kita buat gitu kita. Buat genduh. Setengah orang mengatakan tanda kita benar mencintai seseorang, terutama anak kita, pasangan hidup kita, cucu kita, adalah kita memikir-mikirkan bagaimanakah nanti anak kita tadi itu, adakah syurga tempatnya atau neraka tempatnya. Kalau boleh kita nak jaminkan mereka syurga, tu tengok anak tu, jaminkan mereka syurga. Anak kita tidur malam-malam, tengok anak kita fikir nanti, tanya muhasabah diri, anak aku ni kalau mati ahli syurga ke ahli neraka? Tu kalau betul sayang. Ini yang diajar oleh Nabi Yaqub AS. Jika dia nak wafat, dipanggil anak dia beripung, tidak tanya ma ta'kuluna min ba'di, dalam Quran surah Baqarah cerita, bila kematimu nak makan benda wahai anak-anakku. Tidak. Itu ramai kita ni mikir gitu, bila kita mati anak kita nak duduk mana, nak makan benda. Tu je hak kita fikirnya. Tapi Nabi Yaqub AS ajar pada kita nazukkan hak pun nak kita fikir, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah selepas aku tak ada. Ini patut kita fikir. Anak kita kan sembuh benda bila kita tak ada. Kita ada ni bolehlah kita tengok-tengok, bolehlah nasihat benar, bolehlah kata tegur, bolehlah larang. Bila kita tiada, apa yang mereka akan sembuh? Itu sepatut menjadi kerisauan kita. Bukan kata kerja benda, bukan makan benda, bukan duduk mana. Itu kecil sangat kasih sayang kita memikir hal demikian. Masih lagi kasih sayang nafsu kita. Ini kasih sayang yang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih sayang yang berdasarkan tauhid. Ia mesti pergi sampai 3 martabat tadi. Hingga melebihi. Kita letak tu, biar anak kita masuk syurga. Kita nak anak kita masuk syurga. Dah anak kita jenis tak kuat beramal. Maya bang lebih kurang je. Dah macam mana nak tolong anak kita masuk syurga? Macam mana? Saya nak tolong anak kita masuk syurga. Anak kita memang tak urut bab beramal, bab ibadahnya, hidupnya banyak masalahnya. Macam mana nak tolong anak kita masuk syurga juga? Jadi kita orang kuat beramal, hadiah pada anak kita. Tu baru betul. Kita lah yang sanggup bersusah payah demi anak kita. Kalau betul sayang pada anak, kita lah yang kena confirmkan masuk syurga dulu, baru boleh beri syafaat pada anak kita. Itu cara mikirnya. Biarlah kita susah, orang kata orang nak ke syurga ni orang yang kena susah hidup dia, kena lebih usaha di dunia ni. Tak apa, biar kita usaha. Sebab apa? Kena nak menyelamatkan segala anak cucu kita, keturunan kita, pasangan hidup kita, nenek moyang kita, mak ayah kita pun kita nak selamatkan belaka. Biarlah kita susah sikit, dia kata, demi kasih sayang kita pada semua manusia ini. Sehingga bila kita benar confirm ahli syurga, baru kita boleh heret semua masuk syurga dengan kita. Tu cara fikir. Ini ketauhidan. Kasih sayang yang terhasil dari ketauhidan yang benar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak ada kasih sayang ini, masalah ketauhidan kita. Sebab kata ketauhidan, Nabi Ibrahim AS tadi, kasih sayang Nabi Muhammad SAW ni, dia berekeh. Orang kata berekeh, dia sepasang.
Dia tak boleh pisah. Dia ibarat api. Kalau tauhid itu ibarat api, maka kasih sayang ibarat cahaya. Bila mana ada api, pasti ada cahaya. Jika benar ada api tapi tidak bercahaya, maka tak betul itu api. Itu mungkin bayang-bayang saja, satu fata morgana, tak tipu daya. Maka jika tidak ada kasih sayang, maka kita boleh persoal ketauhidan kita. Maka kita benar-benar bertauhid. Kita tertipu. Kita hanya perasan. Itu kena faham. Disebut ni sebab nak payah faham. Biar ada ketauhidan, kasih sayang ni hasil daripada ketauhidan. Sebab tu kata ayahanda kita, kasih sayang bukan akhlak. Kasih sayang adalah akidah. Sebab dia cahaya kepada akidah. Dia adalah hasil daripada adanya tauhid yang benar dalam jiwa kita. Mana semakin dalam kasih sayang kita, itulah semakin dalam ketauhidan kita. Maka selagi dia boleh mencapai, sehingga mencapai mendahulukan orang lain daripada diri kita, maka itulah dalilnya ketauhidan kita yang benar, yang dalam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita memandang, sebab kita pandang, sebab apa jadi gitu? Sebab semua keliling kita ni adalah hak Allah. Itu yang dipandang kita. Sebab tu kita sayang lebih, biarpun bukan anak kita sekalipun, biarpun sampai kita hilang harta benda kita sekalipun, sebab kita mendahulukan hak Allah Subhanahu Wa Taala daripada hak diri kita. Itu yang dipandang kita pada saat tu. Dia berekal, tak boleh pisah benda ni. Kasih sayang dan ketauhidan dan kasih sayang. Yang ketiga, kebahagiaan kita carilah kebahagiaan pada nafsu kita. Benda fitrah juga ni. Tapi bukan sekadar kebahagiaan pada nafsu ini adalah orang kata kita sekadar mencari pekerjaan yang baik, rumah yang selesa, kenderaan yang baik. Ini disebut oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis yang kesempurnaan bagi seorang manusia itu adalah ada isteri yang solehah, rumah yang baik, kenderaan yang baik. Itu cukup, itu yang basic sebenarnya. Yang ada lebih daripada itu perlu. Kenapa lebih daripada itu perlu? Perlu demi agama, bukan nafsu. Ni nak balik tukar ni. Ini disebut kegembiraan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita nak menggembirakan manusia, kita nak mentadbir alam ini untuk kita jadi khalifah. Kan kita ni khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana mahu mentadbir alam ini jika tidak ada orang kata kekuatan, kekuasaan, kebijaksanaan, kehebatan teknologi dan sebagainya, tidak ada ketamadunan. Perlu ada benda ni untuk kita menjadi khalifah yang sebenar, untuk kita mentadbir alam ini. Kalau tak, jadi macam hari inilah, kita serah dunia ini pada siapa? Pada orang kafir kan yang mentadbirnya, betul tak? Amerika boleh buat apa saja sebab dia sebagai pentadbir ibaratnya. Kenapa dia jadi, siapa dia jawatan tu ke dia? Siapa dia yang beri? Kita yang beri ke dia? Sebab kita tidak memiliki kekuasaan itu. Kita tidak ada kekuatan sebagaimana kekuatan yang ada pada dia. Kita tidak ada ketamadunan teknologi yang hebat sebagaimana yang ada pada dia. Jadi bukan salah dia buat rosak alam ni, salah kita sebab tidak mengambil posisi kita sebagai khalifah di muka bumi. Kan zaman Rasulullah SAW kan bahagia alam ini. Zaman Umar Abdul Aziz hingga serigala menjaga kambing-kambing. Serigala tu nak jaga kambing. Zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz. Zaman Khalifah Umar Abdul Aziz, serigala yang mana makanannya adalah kambing. Tapi dia tu nak jaga pula kambing-kambing tu. Dia hanya makan kambing yang mana bahagian makanan dia bila dia lapar. Tidak saja kaca kacau, tidak. Dia orang petik barat sudah ada rationnya, sudah ada bahagiannya atas kambing itu, hak mana dia makan. Ni, siapa alang pun bahagia begitu. Siapa wanita pun, yang ni hadis Nabi sebut, boleh berjalan merasasi padang pasir seorang diri, tanpa temang, tanpa muhrim, tanpa ada fitnah pun. Tidak ada orang penyamu nak nyamu, tidak ada orang nak kacau. Sebab bila keadilan itu terlaksana, bila ada ketamadunan tadi, ada kehebatan tadi, itu jadi. Itu kita nak, mana kita mencari kekayaan kita, rumah kita besar ke apa benda, demi apa? Untuk agama Allah Subhanahu Taala. Kita berniaga hebat-hebat pun supaya kita boleh menyebar kasih sayang tadi. Kita berniaga untuk menyebarkan kasih sayang. Sebab ramai orang niaga ni tidak ada kasih sayang. Ramai orang niaga ni orang tidak jujur lagi amanah, tidak. Jadi kita nak sebar benda ini. Kita guna alat ni perniagaan, kekuasaan, kekuatan. Inilah kegembiraan Nabi Allah Sulaiman. Bila Balqis nak datang nak bertemu Nabi Allah Sulaiman,
Apa yang dibuat oleh Nabi Allah Sulaiman? Nabi Allah Sulaiman tak dakwah Balqis. Nabi Allah Sulaiman membina istana yang lebih hebat, yang berjalan atasnya ibarat berjalan atas air, dan memindahkan singasana Ratu Balqis. Itu teknologi dia, memindahkan. Itulah kehebatannya, memindahkan singasana Ratu Balqis sampai sebelum berkelip mata. Bukan sekelip mata, sebelum kelip mata. Sekelip lambat dah, cepat dah kan. Ni lebih cepat daripada tu. Sebut sampai. Itu kehebatan teknologinya. Dan diubah suai. Kejut Balqis. Tak payah dakwah, terus tunduk pada Nabi Allah Sulaiman. Terus jadi orang Islam, orang kata. Tak payah dakwah dah. Sebab melihat kehebatan kita. Ini berlaku zaman dahulu, ketika mana dua orang prinsip Rom datang zaman Khalifah Umar bin Khattab, datang ke Madinah nak cari kaedah bagaimana nak menjatuhkan, nak serang negara Islam ni, negara Islam Madinah. Mari dua orang ni, tapi akhirnya masuk Islam belaka. Siapa yang dakwah pada mereka? Tidak ada orang yang dakwah, sebab kalau tak tahu pun dia nyamuk. Tapi mereka melihat suasana Islam itu. Khalifah tidur di bawah pokok kurma, atas pelopor kurma sahaja, tanpa pengawal-pengawalnya. Sebab apa? Dia khalifah yang adil, khalifah yang benar. Takkan ada orang buat khenak ke dia, takkan ada orang berani buat. Dia ada Tuhan. Ni khalifah yang benar, dia ada Tuhan, dia ada ketauhidan, dia penuh dengan kasih sayang pada orang. Itu dia berani tidur begitu. Khalifah yang benar begitu je akan buat, orang yang benar dengan Allah Ta'ala. Jadi ni kita nak, kena ada pada diri kita. Itu kena ada ni. Kena ada ketauhidan Nabi Ibrahim AS, kena ada kasih sayang Nabi Muhammad SAW, kena ada kegembiraan, kehebatan, kebijaksanaan Nabi Sulaiman AS. Kalau peribadi, kena ada kebijaksanaan dalam bidang kita masing-masing. Kita sebagai seorang mak yang bijaksana bagaimana mentadbir rumah tangga. Kita seorang ayah yang bijak dalam mentadbir rumah tangga kita, jadi pengurus kepada rumah tangga kita. Kita sebagai seorang peniaga yang bijaksana dalam perniagaannya, yang hebat, ada kehebatannya. Kalau kita berada dalam bila satu organisasi, dia kena ada apa? Dia kena ada kekuatan. Organisasi yang kuat, yang hebat, yang gah, yang dipandang oleh dunia. Supaya dengan ini kita boleh menyampaikan Islam pada orang. Sebab tu macam saya cerita dulu yang Kalpasing tu, dia kata tu, dia keliru. Tengok Islam ajar gini, orang Islam buat begini lagu lain. Keliru. Kalau kita pakai agama lagi negara putih hari ni, kita akan rasa tengok Allah, akhlak mereka, cara hidup mereka macam orang Islam. Mereka tak balah mana, mereka begitu sopan santun. Pengalaman saya duduk di Amerika, pergi satu bank, kita tak tahu nak jumpa siapa dia, ada satu urusan. Kaunter pertanyaan masa tu tidak ada orang. Pengawal pergi ke mana tah, tapi kita pun keliru itu. Sedang kita minggu apa, tak tahu ke mana tu, datang seorang lelaki tanya kita. Perempuan tak ingat lah, ada hal apa. Kita pun cerita kita ada hal ni. Itu urusan dengan saya, mari jumpa saya terus. Rupanya pegawai merendah diri tanya kita, tegur kita. Minta maaf lah kalau pergi pejabat, mana-mana pejabat di Malaysia ni tidak ada pegawai yang akan tegur orang kalau gitu. Tidak akan ada. Tak ada. Ada, betul kan saya. Pengalaman saya sendiri pernah jadi, duduk gitu, duduk hura situ kat kaunter kan. Orang pakat tengok je belakang, sebab bukan urusan aku. Ada dah kan orang tugas jaga kaunter, dia tukang buat kerja tu. Dah orang kaunter tu mungkin sakit perut, dah pergi tandas dah. Tak tahan, tak ada orang nak boleh ganti. Tak ada orang tolong tegur lah. Di mana kah akhlak Muslim? Orang tengok pun, lagu ni dengan Islam habis tu. Ni kat orang putih, wow, hebat. Ini yang dua perisik Rom lihat di kota Madinah. Kehebatan pada diri itu. Kekayaan yang dia beri pada orang, kebijaksanaan dia, kehemah. Mana kena ada kehebatan pada diri kita. Kalau kita pelajar yang cemerlang, 4 flat dapat 4.0 setiap semester. Ini dakwah yang paling besar. Ramai orang tulis dalam posting Facebook. Macam mana yang dakwah, bila sibuk berdakwah, gerik kuasa dak molek. Yang cara dakwah pula. Saya tegur mau, saya kata, mana boleh? Mana dakwah yang paling betul? Berdakwah sehingga gagal dalam belajar, sibuk banyak cakap, banyak ngak usuh, banyak tu ngak banyak ni, banyak ngak poreng, tapi belajar kita kiok.
Ataupun kita mungkin tak cakap ada benda tapi kita fokus pada belajar, tapi bila cemerlang dapat 4 flat siap semesti kita kata inilah bantuan Allah Ta'ala kepada aku, inilah kasih sayang Tuhan pada aku. Hak mana orang nak ke Tuhan? Hak mana orang akan dengar cakap? Hak cakap banyak tadi tapi dok perform pun, ataupun tidak cakap banyak tapi dia perform. Dia kata sepatah, hak mana orang akan dengar? Orang akan dengar hak perform tadi. Ini dalil, ini bukti benarnya Allah Subhanahu Wa Taala menolong orang-orang yang beriman. Sebab jelas kan? Ni hak tadi khabar-khabar Allah tolong kita, Allah tolong kita, Allah tolong, tapi dia macam Tuhan tak tolong pun. Dah warna gitu. Ini sebenarnya salah. Anak kita pergi sana dua belajarlah sungguh khabar dia. Inilah dakwah kamu. Dakwah di pihak di peringkat masing-masing, kaedah masing-masing. Jangan terhad pada satu bentuk. Jangan terhad pada satu bentuk. Kita sebagai seorang ayah berdakwah sebagai seorang ayah. Kita sebagai seorang peniaga, cara kita niaga tak sama kaedah dia. Dia tak akan sama. Di mana kita berada, di situlah kita berdakwah mengikut kaedah yang sesuai pada tempat dan masa dan ketika pada masa itu. Itu cara dia. Ini kena ada atas diri. Ini ada ketahanan Nabi Ibrahim. Ambil nama Nabi Ibrahim jadi I. Ambil kasih sayang Nabi Muhammad jadi M. Ambil kegembiraan, kehebatan Nabi Allah Sulaiman, ambil Nabi Sulaiman jadi SIMS. Tulis ku Arab alif mim sin. Jadi apa? Baca kena alif mim sin. Baca kena alif mim sin. Kau tak ada jawi emas. Inilah manusia emas yang kita nak bina. Bila ada ini baru kita jadi emas yang hidup. Baru kita boleh jadi khalifah untuk mentadbir alam ini. Bila kita ada I dan M, kita sempurna diri baru balik diri kita hak asal. Tapi bila ada S, baru kita boleh laksanakan tanggungjawab khalifah. Maka untuk betul-betul membawa amanah yang Allah Ta'ala pikulkan pada kita, kita kena ada IMS ini. Kena ada ketahanan Nabi Ibrahim, kasih sayang Nabi Muhammad SAW, dan kehebatan, kegembiraan Nabi Allah Sulaiman. Ini kena ada. Ini tujuan kita mengajar ni, nak ajar bawa ke sini lah. Kena buat semua ini bermula pada mana? Bermula dengan ketauhidan kepada Allah SWT. Ketauhidan, peringkat ketauhidan Nabi Ibrahim AS. Yang cukup dalam, yang orang kata sanggup diuji dengan apa saja. Dibakar tak apa. Bila kenapa bila malaikat nak tolong tidak mahu pertolongan malaikat, bila burung tidak mahu pertolongan sesiapa? Sebab apa? Allah Maha tahu, Allah melihatku, Allah mendengarku, Allah mengetahui segala apa yang berlaku pada diriku. Tak payah mengadu pun tak apa. Ni. Malaikat nak tolong kamu, dah apa hajat kamu nak sampaikan kepada Allah? Sampaikan apa? Tuhan tahu dah hajat. Apa yang aku hajatkan? Apa yang nak aku gusarkan? Apa yang nak aku takutkan? Apa yang nak aku gentarkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini pegangannya. Ini ibu dia. Bila ada ni baru akan lahir M. Kasih sayang, mendahulukan orang lain daripada kita. Sebab semua ni hak Allah. Fa aina ma tuwalu fasamma wajhullah. Dia pandang semua ni, dia pandang Allah Taala. Dia tak pandang benda lain, sebab tu dia sayang semua. Tengok semua apa hak Tuhan. Alam ini hatta binatang hatta. Maka dikasihi hatta siapa tak melebihi kasih pada diri dia. Sampai begitu bertahapnya. Hatta neraka pun sanggup dia tempuhi. Ada seorang hamba Allah zaman kita ni. Yalah. Sanggup dia kata. Dia kata atas peribadi dia, kalau yalah dihitung-hitung dengan masalah hidup ni, dengan dosa yang banyaknya, tak lepas dah nak masuk syurga, masuk neraka lah juga akhirnya. Tapi dia kata, bagaimanakah walaupun aku ahli neraka sekali, bagaimana aku nak memanfaatkan sebagai ahli neraka ni untuk menyelamatkan manusia lain supaya tak masuk neraka bersama dengan aku. Sehingga dia fikir apa? Dia kata dia mikir bagaimanakah caranya untuk memanjangkan tubuh dia sehingga merentasi api neraka dari hujung titian siratal mustaqim hingga hujung titian siratal mustaqim selagi, supaya bila orang jatuh pada titian siratal mustaqim akan jatuh atas belakang dia, orang boleh jalan dia masuk syurga Tuhan. Fikir tak logik, tapi sebab kasih nak pada manusia, itu yang dia fikir. Zaman kita ni ada orang lagu ni macam masih ada rupanya.
Ni sebenarnya bukan kita cerita-cerita dongeng kita jauh. Ada zaman orang mikir gitu. Ini satu hak kita jumpa. Mungkin ada ramai lagi hak mikir bagaimana menyelamatkan manusia. Tak apalah, di neraka pun tak apalah, biarlah. Tak takut sakit ke? Ya, sakit, tapi itulah pengorbanan. Itulah kecintaan. Betul tak? Bila kita cinta pada sesuatu, kita sanggup berkorban apa saja. Betul tak? Kan betul orang bercerita disebut lautan api sanggup ku renangi. Gunung yang tinggi sanggup ku daki, lautan api sanggup ku renangi. Bukan senang nak renang lautan api. Macam mana baku habislah kitanya, tapi sebab cinta segalanya sanggup dikorbankan. Ini kalau benar cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, ya, kita akan korbankan segala-galanya. Hatta nyawa kita sanggup kita pertaruhkan. Ini baru betul boleh jadi syuhada di medan perang. Lepas tu baru betul bila mati di medan perang tu sebut sebagai syuhada. Sebab apa syuhada? Sebab benar menyaksikan akan semuanya hak Allah Ta'ala. Baru benar syahadahnya. Sebab rela pertaruhkan nyawanya demi agama Allah. Bukan saja pergi perang tu mesti mati syahid. Tidak. Kalau tidak ada perasaan yang begitu, tidak mati syahid. Sebab tu Rasulullah SAW, zaman Rasulullah SAW lagi penuh. Ada sahabat, ada orang yang mati syahid, mati dalam perang. Rasulullah kata, ini syahid, ini tidak. Ini mati kenapa? Yang tidak ni kerana nak nama. Ada kepentingan peribadi, nak jadi masyhur. Bukan kerana Allah Ta'ala dia berjihad. Itu kena fahamlah segala apa berlaku lain tu tak tahu. Betul tak mati syahid tak tu hak urusan Tuhan. Tak salah. Tapi gitu keadaan dia. Bukan itu sebagai dalil kebenarannya. Kebenaran duduk pada ketauhidan yang benar pada Allah. Yang ni nak kena ada. Kena sampai tadi dah sampai pada muraqabah. Maka kena ulang tu kan. Allah melihat aku, Allah mendengar aku, Allah mengetahui segala apa yang aku berbuat. Allah mendengar aku, Allah melihat aku, Allah mengetahui apa yang aku buat. Allah melihat aku, Allah mendengar aku, Allah mengetahui apa segala apa yang buat. Ajar anak cucu kita, ajar, amalkan, sebut. Sekurangnya kita belum tidur sebut 3 kali. Kita bangun tidur sebut 3 kali. Ajar anak kita, biar jadi di lidah dia lekat. Pernah satu ketika seorang wali Allah, saya lupa nama dia, saya pernah cerita dah. Lebih kurang ayat dia bukan gitulah yang dia ajar. Dia umur masa tu pekak, umur 5 tahun 6 tahun kata, tadika lah. Dia tengok pak saudara dia kuat ibadah, bangun malam, dia pun nak ikut kok. Pak saudara ajar dia kalimah lebih kurang sama tak dia. Allah mendengar aku, Allah melihat aku, Allah mengetahui aku. Suruh ajar amalkan. Kata tak sampai dah lepas umur 9 tahun jadi wali Allah budak tadi. Kita nak gerak ke mana? Terikat dengan Tuhan kan. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Dia amalkan sungguh. Jadi sebati dalam jiwa dia, dizikirkan begitu. Yang disebut zikir, itu yang dizikirkannya. Lagi mana-mana pun melihat Allah Ta'ala. Macam yang berlaku kepada Allahumma salli ala sayyidina apa nama dia, Syekh Mahmud Hudai. Bila gurunya suruh sembelih ayam di tempat tidak dilihat sesiapa, untuk jamuan tengah hari sebagai khatam belajar. Khatam belajar kita nanti pergi sembelih ayam tempat sesiapa pun tidak melihat. Nak makan tengah hari. Sampai petang baru dia balik dengan ayam dak sembelih. Orang lain sudah makan, siap makan. Orang lain pakak suka ke dia? Apalah dia ni pakak suka. Guru pun tanya pada dia, Wahai Mahmud, kenapa kamu masih bawa balik ayam? Dia kata, setiap kali aku nak sembelih, terasa Allah Ta'ala melihat aku. Dia nak sembelih lah. Sebab guru kata, jangan tepat orang tengokmu, jangan tepat orang tengok tu. Tidak ada sesiapa melihat. Tak boleh. Tapi nak sembelih, terasa Tuhan melihat. Tak boleh nak sembelih, sini cari tempat lain pula. Nusuk sikit kata, tak boleh, tinggal Tuhan kau. Jadi tak jumpa tepat, dia kata. Maka baru Syekh kata, kamulah baru sebenarnya murid aku. Orang lain ni semua dah lepas belaka melihat pakaian tu. Sebab ujian ketauhidan sebenarnya. Kalau orang betul ada gini, nak buat hak kat mana kau? Anak kita kalau ada sifat gini, nak buat jahat kat mana? Gian mereka pun pergi mana, duduk lautan pun kata. Dari nak buat maksiat. Nak buat kena Tuhan tengok, Tuhan dengar, Tuhan tahu apa dia buat. Dak ketek orang kata, dak ketek. Dengar sendiri je. Tak payah paksa-paksa sembahyang, dia akan sendirinya akan bangun sembahyang. Tak payah suruh-suruh pun. Ini hasilnya jika benar dihadamkan. Sebab terasa pada dia kedekatan Tuhan tu, dia muraqabah dengan Tuhan, kehampiran dengan Tuhan ada.
Kita latih juga diri kita sambil kita berzikir la ilaha illallah, menanang lagi, buang segalanya. Semuanya hak Allah Subhanahu wa taala juga. Biar kita dekat dengan Tuhan. Biar kita lagi jalan lagi mencapai murakab, musyahadah. Pada masa itulah kita akan terasa semua ni hak Allah Taala. Baru kita tengok rasa yang kita akan terbuka lebih besar. Sebab tu kita tak kisah sangat orang kata kita apa. Sebab tu kita bahagia. Katalah, kata ya. Nikmat kena kata. Marahlah, sedap kena marah. Orang kata kena maki pun tak apa, sedap kena maki. Jadi sedap. Sebab tu menyuci, orang kata menyuci rohaninya, menyuci mazmumahnya kalau masih ada. Dia rasa gitu. Kena marah dia orang, Allah sedap. Dia rasa gembira pula kena marah. Bukan sedih, sebab ada orang tolong perbetulkan kesalahan dia. Terima kasih pula siapa dia kata. Terima kasih, beri hadiah lagi pula. Sebab telah memperbetulkan kesilapan aku. Tak, terima kasih ya. Ini tidak. Sebab telah memandang semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, waktu kena ada ni diri IMS. Sumber dia, ibu dia kena ada ketauhidan. Jangan lahir diri emas tadi. Ajar ni pada anak muda. Anak-anak kita, cucu kita ni baru boleh pergi jauh lagi perjalanan ni. Baru kita boleh angkatkan kembali Islam di martabatnya yang tertinggi. Dia menyambung kita pada bab yang ketiga. Itu kita bincanglah bab dua dulu tu, ni huraikan balik. Ni bab ketiga, bab asas-asas ilmu tauhid. Lalu bab apa? Awwaluddin ma'rifatullah, bab yang kedua dah habis dah kan. Bab yang ketiga asas-asas ilmu tauhid. Ini satu pengajian lah. Dia banyak sebenarnya kaedah ilmu tauhid ni. Ini satu kaedah. Ilmu mengenal Allah Ta'ala pada martabat syariat ataupun martabat ilmu adalah berasaskan kepada susunan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Okey. Ini makna dia satu kaedah yang jumhur masyhur di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Siapakah ahli sunnah wal jamaah? Adalah mereka yang menjadi pengikut kepada sunnah Nabi dan jemaah sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu jemaah. Tu. Ini disebut oleh Sayyid Murtada Az-Zabidi. Imam Muhammad bin Muhammad Al-Husni Az-Zabidi dalam kitabnya Ihtihaf Sadatul Muttaqin, yang ini merupakan syarah kepada kitab Ihya Ulumuddin, mengatakan bila disebut ahli sunnah wal jamaah, maka maksudnya adalah orang yang mengikut rumusan kefahaman Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini satu pandangan disebut ahli sunnah wal jamaah ni. Ini orang yang mengikut apa yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maka kita tidak berkata orang yang bukan mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Tidak. Selagi mana apa yang mereka faham itu adalah sesuai sebagaimana difahami oleh Imam Abu Mansur oleh para sahabat, maka ia jalan yang benar. Ia tauhid yang benar. Tak kiralah jalan tauhid macam mana sekalipun. Asalkan dapat intipati yang betul, benar sampai pada Allah Ta'ala, maka ia benar. Kenapa kita mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Mansur Al-Maturidi? Sebab kita balik kepada hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, bila ditanya oleh kepada Rasulullah siapakah manusia yang terbaik, Rasulullah sebut manusia terbaik ini adalah golongan generasiku, ini Rasulullah dan para sahabat, generasi kedua ini generasi tabi'in, dan generasi ketiga generasi tabi'in. Sebab dia ada nama khusus tu kan, sahabat, tabi'in, tabi'in. Lepas tu tidak ada nama kan, disebut sebagai salafus soleh je. Mana tiga kurung yang pertama, mana mereka yang hidup dalam sekitar 300 tahun hijrah yang pertama. Ini golongan yang terbaik. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain disebut oleh Nabi, disambung, dan golongan yang keempat ialah golongan yang mendahulukan bukti, kemudian akan datang golongan yang mendahulukan bukti daripada sumpah. Dan yang kelima Rasulullah sebut akan datang pula zaman di mana didahulukan sumpah daripada bukti. Ni zaman kita ni lah, ramai orang suka sumpah. Itu ramai kita, ramai orang suka sumpah bukti. Tak bawa pun, disumpah je cukup. Tapi zaman terbaik zaman asal dia 3 kurung dia. Ada juga menambah sehingga ke 5 kurung, sehingga 500 tahun hijrah. Inilah
golongan salafus salih yang sebenar, yang patut menjadi contoh teladan kita. Dan ternyata Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini termasuk dalam golongan ini. Dan mereka berdua ini mengarang, menghasilkan pemahaman tauhid secara disebut sebagai pengajian sifat 20. Ini kita nak bincang di sini. Tapi kita tidak bermakna pengajian lain itu salah. Saya ulang balik, bukan kata-kata orang lain salah, asalkan sama teras intipatinya, maka dia sama, maka ia kebenaran. Nak ngaji cara tauhid menerusi qul huwallahu ahad, tafadhal, tak salah, betul. Asalkan bawa fahaman yang sama, tak bercanggah sebagaimana yang asah, sesat masalah dia. Tapi pada kita, pada ayahanda wali kita, ini kaedah kita, kaedah pengajian sifat 20, sebab dia memudahkan perjalanan kita dalam kita nak mengamalkan zikrullah tadi. Sebab tu kita utamakan pengajian sifat 20. Mudah kita nak berzikir, menanam nafi dan isbat itu dengan bila kita ada ilmu tentang sifat 20 ini. Ini kaedah kita. Jadi bila sebut sifat 20, terpecah dia kepada 4 sifat yang utama. Yang pertama disebut sebagai sifat nafsiyah, yang disebut sebagai martabat zat, ada satu sifat. Yang kedua disebut sebagai sifat salbiyah, juga martabat zat lagi, ada 5 sifat di situ. Kemudian disebut sebagai sifat ma'ani, yang ketiganya ini martabat sifat namanya, ada 7 sifat di situ. Dan yang keempatnya sifat ma'nawiyah, yang merupakan martabat asma ataupun nama-nama, memiliki 7 sifat di situ. Pertama, sifat nafsiyah, satu sifat. Nafsiyah adalah diri, merujuk kepada dirinya, zatnya. Ia dipanggil martabat zat, ini martabat dirinya. Tiada nyata ia, dan tiada sesiapa yang mengetahui dan mencapai hakikatnya. Maknanya martabat zat ni benda kabur, tak nak cakap, tidak ada berita untuk memberitakannya, tidak ada ayat untuk menceritakannya. Sebab dia satu martabat yang terlalu hebat, terlalu agung, terlalu sempurna, sehingga tiada siapa yang mengetahui dan mencapai hakikatnya. Memang tidak ada seorang pun yang penuh, yang pun mencapai sepenuhnya. Hatta baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun, Rasulullah hanya mencapai memahami, untuk mengenali Tuhan ini sekadar mana apa yang Tuhan perkenalkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah lah yang paling kenal sekali yang ramai. Banyak-banyak manusia ni Rasulullah yang paling mengetahui, tapi pengalaman Rasulullah pun masih tidak habis. Allah Ta'ala itu terlalu hebat, masih ada yang tersembunyi, sehingga tidak ada kata-kata nak menceritakannya. Betullah, diam itu adalah mengenal, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Semakin mengenal, semakin terdiam. Tak boleh nak cerita, tak boleh nak cakap, tak boleh nak kabur. Syekh Abdul Qadir Jalani dalam berbincang bab wujud, mengatakan wujud ada 2. Satunya yang wajibul wujud, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya mumkinat wujud, wujud yang harus, yakni sekalian makhluk-makhluknya. Sebab tu kita tidak menafikan wujud kita, kita menafikan sifat kita. Kita ada nampak ni, tapi ada yang diadakan, ada yang harus sahaja, ada kerana Allah menghendaki kita ada. Sedangkan Allah Ta'ala adanya dengan dirinya sendiri. Adanya, kalau ikut ilmu kalam dalam disebut sebagai adanya tidak kerana sesuatu, adanya tidak beri faedah sesuatu kepadanya. Sebut cerita lama gitu, ada Tuhan gitu, tidak kerana sesuatu. Ada kita kerana sesuatu. Kenapa? Kerana Tuhan mencipta kita, itulah ada kita. Jika tidak dicipta Tuhan, tiadalah kita. Allah Ta'ala kekal ada ia. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia, yakni Allah Ta'ala, tidak boleh dicapai dengan penglihatan mata, sedang dia, yakni Allah Ta'ala, dapat melihat segala yang kelihatan. Dan dialah, yakni Allah Ta'ala, yang maha halus lagi maha mengetahui, maha seni. Halus ni bukan Tuhan itu kecil, ya, tidak. Maha halus pengetahuannya,
detail, terperinci. Ada istilah dia lagi. Itu maksudnya. Maha tu detail, halus, kemah. Lagi Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-An'am ayat 103. Sudah hebat Allah Ta'ala. Tak akan capai dengan mata, tak dapat nak dilihat, tak akan dapat dicapai dengan akal kita dengan sempurna. Tidak. Ni jangan mencari Tuhan dengan akal, tiba tidak akan sampai. Akal ni kita cari, kita belajar ni sebagai kita tahu batasannya sahaja, kelilingnya sahaja. Tapi hak sebenarnya jauh lebih hebat sampai akal tak nak fikir. Tu. Kita hanya tahu sempadan. Manusia sebut dah, kita belajar sifat 20 sifat ni sekadar batasannya sahaja dalam mengenal Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala lebih banyak daripada 20, lebih hebat lagi. Tak terhad pada 20 pun. 20 ni hanya sempadan dalam pengajian Tauhid sifat 20 yang disusun oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Supaya kita tak terkeliru tentang Tuhan tadi, supaya ada ilmu yang asas. Itu pun asalnya Imam Abu Hasan Asy'ari ni buat 13 aja. Imam Abu Mansur Al-Maturidi buat 13 juga. Tapi Imam Abu Hasan Asy'ari ada maknawiyah, Imam Abu Mansur Al-Maturidi ada makni, digabung oleh Imam Sanusi menjadi dia sifat 20. Itu cerita sejarah dia. Okey. Itu dalam bab zat. Tapi dalam mengenal zat ni bagaimanakah wujudnya? Sebab tu wujudnya, untuk menerangkan wujudnya datanglah sifat salbiyah itu. Sifat salbiyah ni apa? Menerang kepada wujudnya bagaimana. Maka yang kedua sifat salbiyah. Makna salbiyah ni sifat yang menafikan, kelemahan bagi Tuhan. Ada 5 sifat. Yang pertama sifat qidam, yakni sedia, yakni tiada mula bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua baqa', yakni kekal, yakni tiada akhir bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk ada mula, dicipta. Makhluk akhirnya baqa'. Baqa' sekadar mana yang Allah Taala kehendaki. Macam kita kan, kalau kita mati tak mati lagi, mati hanya pindah alam, bangkit daripada mahsyar, masuk syurga, masuk neraka ke contohnya, dia akan kekal. Sehinggalah Allah Ta'ala kata nak dihancurkan balik ke tidak ke tu serah pada Tuhan. Kekal, kita kekal dalam kehendak Tuhan lagi macam tu. Masuk kekal tu bukan kekal yang macam mana Tuhan kekal selama-lamanya. Kita ni kekal bersyarat lagi lah kata, kekal bersyarat. Maka sebab tu dia tak sebut kita ni kekal istilahnya. Yang ketiga mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan dengan segala yang baharu. Maksudnya tak serupa, berlawan apa? Bersalahan tu maknanya tidak serupa dengan sekalian makhluknya. Okey, ada nota kaki situ kena baca Beberapa kefahaman penting tentang ketidakserupaan Tuhan dengan sekalian makhluknya. Yang pertama, Allah itu bukanlah berupa jirim, sama ada dalam bentuk jisim yang tersusun daripada beberapa juzuk atau dalam bentuk jauhal al-fardi, iaitu juzuk yang paling kecil yang tidak mungkin dipisahkan lagi. Mana Allah ni bukan jirim. Jirim makna dia apa? Jirim adalah maksudnya benda. Jin ini benda. Bukan benda. Benda yang dalamnya ada jisim. Jisim ni apa istilah aja? Ada benda ada isi dalamnya. Sama ada dia terdiri pada juzuk-juzuk. Ni kita ni berjuzuk ni manusia. Ada ni bahagian kepala, ada bahagian tangan, bahagian dada, perut, kaki dan sebagainya. Itu panggil juzuk tu, ada bahagian-bahagian. Tuhan tak gitu bukan benda, bukan pula benda tu ada jisim yang berjuzuk ini, tidak juga. Bukan juga benda yang jauhal fardi. Ini yang paling kecil sekali. Kalau dulu orang sebut paling kecil adalah atom. Atom bukan Tuhan. Kecil lagi pada atom ada orang jumpa ni. Dia jumpa apa? Ada elektron, ada proton, ada neutron. Itu pun bukan Tuhan lagi. Kecil lagi pada proton dan neutron kalau ada orang jumpa lagi. Nama dia quark. Ada macam-macam lagi nama dia. Itu pun bukan Tuhan. Jumpa lagi bawah kecil lagi, namanya foton, cahaya. Ini yang paling kecil sekali yang manusia jumpa setakat ni. Ini pun bukan Tuhan. Mana selagi mana dia bersifat hak mana hak ada dalam dunia ni bukan Tuhan. Tu nak covernya.
bukan segala-gala. Tak boleh, bukanlah Tuhan tu kat mana-mana sekalipun. Kata orang sebut cahaya, Pak guru saya buat seminar kan ada sebut tu cahaya Tuhan ke? Bukan, sebab ia cahaya. Tu bukan Tuhan. Cahaya ni memang tidak boleh jising, tapi dia disempadan makhluk Tuhan yang antara makhluk Tuhan yang paling hebat. Tu. Bukan. Itu kena faham, kena jelas. Yang kedua, Allah tidak berada di mana-mana tempat atau di mana-mana masa. Ni. Sebab makhluk perlu pada tempat. Makhluk perlu duduk dalam masa. Masa sekarang kita berada dalam masjid. Semalam, tengah malam kita berada di rumah. Itu makhluk. Dia takluk pada masa, takluk pada tempat. Maka Allah Ta'ala tidak. Tak nak kata Tuhan duduk mana. Tak nak kata Tuhan, dia tak boleh sebut dulu, sekarang, tak akan datang pada Tuhan. Tidak. Dulu pada kita, tapi tidak dulu pada Tuhan. Istilah benda nak pakai tak boleh. Akan datang pada kita, tapi bukan akan datang pada Tuhan. Sebab tu Tuhan mengetahui dah segala-galanya. Sebab tu dulu pada kita, Nabi Musa AS berperang dengan Firaun, tu dulu pada kita. Pada Tuhan bukan dulu. Mana kalau Tuhan nak ubah cerita tu, Tuhan boleh ubah dalam masa. Kita boleh ubah tak? Tak nak ubah. Kita pun dah hidup lagi masa tu. Tak lahir pun lagi. Kalau Tuhan nak ubah satu masa, Tuhan nak ubah, Tuhan boleh ubah. Tapi kita takkan sedar benda tu Tuhan ubah. Takkan sedar. Kita akan dapat sejarah hak lain dah pula. Nak khabar itu kuasa Allah Ta'ala. Okay. Yang ketiga, Maha Suci Allah daripada berada pada mana-mana arah dalam dunia ini, sebagaimana sucinya Allah ada untuknya arah. Maknanya Allah tidak berada di kanan, di kiri, di depan, di belakang, di atas, di bawah, di tengah. Tidak ada pada dunia ini. Juga pada Allah tidak ada kanan, kiri, depan, belakangnya. Tak nak sebut gitu. Salah menyebut ada arah pada Tuhan. Sebut di kanan Tuhan, tak boleh sebut gitu di kanan Tuhan. Salah menyebut demikian. Salah menyatakan ada kanan pada Tuhan. Sebab bila kita menyebut ada kanan, maknanya sudah duduk, bila ada arah maknanya sudah berada di dunia ini, baru berarah. Ada dunia lah baru ada arah ni. Ni tak ada arah kata. Tak ada arah nak buat benda. Itu sebenarnya dunia yang tidak nak disebut demikian. Yang keempat, Maha tinggi Allah daripada segala benda baru ada pada zatnya, atau zatnya pula ada pada benda baru tersebut. Maknanya Tuhan tak mungkin ada susah nak contoh. Macam saya lah, macam saya. Macam kita semua ada benda baru. Benda maknanya contohlah, contoh tangan kita asal ada 5 jari, tiba-tiba tubik jari 5 jari yang kena. Tu boleh jadi sebab mutasi, salah makan, kena apa? Salah makan ni saya ni macam ni, timbul ni apa? Dia panggil apa? Risa ni kan. Dia ada benda baru, dia tak ada risa ni. Ni. Itu contoh pada makhluk. Pada Tuhan tidak ada benda perubahan, mana tidak berlaku perubahan pada Tuhan. Okey. Mana Tuhan kekal, ia tidak berubah. Dia kekal sebagaimana dia dahulu. Bagaimana dia dulu pun kita tak tahu. Maka dia tak berubah sikit pun. Kekal dia. Dan tidak boleh juga benda baru. Ada Tuhan pada benda baru, tidak mungkin. Mana boleh capur. Macam kata macam orang Kristian kata kan, orang kata Jesus tu anak Tuhan, mana boleh. Jesus tu benda baru, mana boleh Tuhan duduk situ. Kalau ada, mana boleh bercampur. Sebab benda baru tu takluk dalam sistem ini, sistem kita ni, sistem manusia ni, sistem dunia hari ini. Sedangkan Allah Ta'ala tidak berada dalam dunia ini, tidak dalam sistem ini. Okay. Yang kelima, Maha tinggi Allah daripada bersatu dengan segala yang baru. Kali lagi ditegahkan lagi. Yang kelima, Allah tidak bersifat dengan sedikit atau banyaknya anggota. Tak boleh nak disebut sebenarnya bab anggota ini. Salah menyatakan ada anggota, tak boleh nak sebut. Tak boleh nak dikait. Bila anggota tu jadi makhluk lalu, jadi serupa dengan kita lalu. Apa istilah? Tidak ada istilah. Tak tahu nak kata ke mana. Itu hak sebenarnya. Yang ketujuh, Allah tidak dipengaruhi oleh apa-apa tujuan di atas mana-mana perbuatan atau mana-mana hukum yang dikeluarkannya. Yang mana bila Tuhan suruh kita sembahyang, Tuhan tambah sembahyang tu. Sembahyang tu tak penting pun untuk Tuhan. Tidak menambah hebat Tuhan bila kita sembahyang. Tidak menambah lemah Tuhan bila kita tidak sembahyang. Tidak. Tuhan sudah hebat. Tak bertambah pun. Bila kita puji semua, Tuhan akan bertambah kehebatan Tuhan. Tidak.
Berbeza manusia. Dia hebat dah, dia seorang raja, contohnya seorang pemimpin yang hebat. Bila ramai lagi orang puji, bertambah hebat dia kan. Allah Ta'ala ni terlalu hebat dah, tak payah puji pun. Pakat dok puji semua pun tak apa. Semua makhluk pakat lawan Tuhan belaka pun, tak kurang sikit pun kehebatan Tuhan. Tu nak kabarnya. Tak terpengaruh pun kita, orang pakat tinggal kita pakai sedih. Ada orang seorang. Ni hari ni alhamdulillah hari permulaan belajar ramai agak orang mari. Contoh mari seorang je. Manusia biasa akan rasa sedih. Siang ke seorang je mari nak mengajar mana aku. Contohnya manusia biasa akan rasa sedih. Allah kecut diri sebab dia tengok pada orang ramai. Situ kita menilai diri kita juga semua dengan bagaimana kita dengan Tuhan ketauhidan. Ada berubah tak? Yang ke-8, Allah tidak berhajat kepada sebarang perantaraan seperti Dia, yakni Allah menciptakan sesuatu kekuatan dan meletakkannya pada sebab kebiasaan. Contohnya Allah tidak meletakkan kekuatan membakar pada api. Allah tidak meletakkan menghilangkan penyakit pada obat dan tidak meletakkan menghilangkan dahaga pada air. Ini kena faham molek ya. Maknanya kita sebut air hanya alat untuk menghilangkan dahaga sebagai contoh. Air tidak ada kuasa menghilangkan dahaga. Kuasa menghilangkan dahaga tetap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Air itu hanya alat. Alat dalam kaedah syariat, kaedah sistem Tuhan, kaedah asbab musabbab. Tuhan kata untuk hilang dahaga minum air. Tapi air tak boleh hilangkan dahaga. Yang menghilangkan dahaga Tuhan. Tuhan tak letak kuasa hilangkan dahaga pada air. Kalau Tuhan letak kuasa menghilangkan dahaga pada air, maka ada dua kuasa di situ. Dia ada masalah. Obat tu memang sistemnya untuk sembuh, untuk sembuh dari sakit kena makan obat. Tapi obat tidak ada kuasa untuk menyembuh. Obat hanya alat. Itu kena faham tu. Alat saja, kaedah. Sebab tu ada obat-obat yang banyak. Dia bukan satu obat je ada. Ada obat hospital. Obat dipanggil alopati kan. Ada obat homeopati. Ada obat herba. Ada macam-macam obat lagi. Ada obat air tawar saja, air zam-zam contohnya. Tapi obat doa saja. Tu obat belaka tu. Jenis obat lah tu. Tak tahu hak mana beri kesan pada kita. Nak jadi asbab untuk Tuhan menyembuhkan kita. Sebab tu kena makan semua. Ambil semua cara kan. Ke hospital kita pergi. Kalau tak mudarat lah. Kalau kita tahu hospital ni dadah banyak mudarat badan, tak payah. Benarnya hospital ni banyak mudarat. Minta maaf lah kalau doktor sini. Sebab tu ada baru ni. Siapa dia? Allahumma salli ala Muhammad seorang. Apa dia buat ni? Meninggal dunia seorang. Kisahnya apa? Dia banyak makan obat kecil manis. Akhirnya rosak buah pinggang. Obat kecil manis tu efek pada buah pinggang dia. Kesan sampai pinggang dia. Kecil manis tak ada dah. Orang kata, yelah stable lah. Tapi efek pada buah pinggang. Akhirnya mati kena buah pinggang. Asbab. Nak jadi asbab. Sebab obat hospital ni obat apa? Dia bukan obat yang natural. Obat yang fitrah. Obat siapa orang ambil secara ekstrak ni gini, ada kurang efektifnya dalam bab tu lah. Tapi ada bab perubatan hospital yang hebat bab dia. Kita tak kata semua. Kalau bab potong-potong, bab belah-belah suruh dia kan. Sebab ada benda kena belah buang, kena potong. Tulang patah orang dia nak ganda dah, melainkan kena catung cara belah. Pasal serah tu bahagian dia. Ada bahagian dia lah, kata semua tak molek ni. Jangan salah pula. Dia ada bab-bab dia. Sebab tu kalau di negara Cina, sebuah hospital semua perubatan ada situ. Ni sakit ni bagus dengan acupuncture. Dia atau bahagian acupuncture. Ni bahagian ni bagus dengan refleksologi atau pada bahagian refleksologi. Ni bahagian ni kena bedah atau bahagian bedah. Dia gitu. Tu hospital di Cina. Sepatut kita pun satu masa ke arah gitu sepatutnya. Dia gabung semua kan. Kelebihan hak mana-mana pihak tu ada. Kelemahan ada belaka. Kalau bab makan obat hospital biasanya gitu. Takat ni lah. Wallahu alam. Satu masa ada diubah suai sebagainya pula. Memang pasti ada bahagian dia. Ada makan mungkin dengan air tawar je jadi baiknya. Mungkin dengan pergi umrah minum air zam-zam. Pergi haji buat minum air zam-zam tu boleh sembuh sakit. Kita tak tahu. Mana semua kena ikhtiar. Sebab tu nak khabar bukan benda tu yang ada kuasa ni dalil dia. Sebab kalau benda tu ada kuasa confirm kan siapa yang makan bakal baik. Tak. Ni tidak. Kuasa duduk pada Tuhan. Ni kena faham molek. Bukan makanan yang menghilangkan lapar. Jangan etikok dia. Kalau beretikok itu jadi rosak. Jangan etikok, ini alat aje. Lapar kita makan nasi ini alat. Nanti satu masa kita tak boleh makan nasi. Ni disebut di akhir zaman bila Dajjal turun. Kita akan diuji.
Sebab nak ambil makanan daripada Dajjal, ini sebenarnya kita makan benda neraka sebenarnya. Kita akan jadi apa? Boleh jadi pada kekufuran menerima makanan daripada Dajjal. Tapi orang yang benar beriman tahu ini bukan benda yang baik daripada Dajjal, mereka tak nak makan nasi, tidak ada makanan. Hanya mereka makan apa? Makan dengan zikir. Bukan makan telang. Ini makna dia hilangkan lapar tu dengan zikir. La ilaha illallah. Dengan niat mengenyangkan perut dia. Dia berzikir. Dia makan zikir lah istilahnya. Lepas tu kita belajar berzikir ni biar nikmat. Berzikir baru boleh hilang lapar kita. Bagi zikir pun tak rasa benda, tak hilang lapar. Kita akan terikut pada Dajjal wa na'uzubillah, tak jauh. Tu kena faham tu. Sifat salbiah yang keempatnya, qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendirinya. Ini Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu, tak berhajat pada sesuatu pun, pada sekalian makhluknya atau pada benda pun, tidak. Sebab semuanya milik Allah Ta'ala juga. Yang kelima, wahdaniyah, ni esa, tidak berbilang dan juga tidak bersusung. Bersusung dia ada bahagian-bahagian dia. Berbilang ni tak payah baloh lah esa ni dengan satu, tak payah lah. Itu istilah saja. Sebab tu disebut esa, bukan satu. Tunggal, eka istilah lainnya. Sebab nak kabarnya tunggal, tidak ada bilangan, tak perlu mula bilang pun, dia kekal pada dirinya yang esa tadi. Disebut kaitan dengan nombor satu tu sebagai sekadar analogi gitu, perbandingan bahasa, kaedah untuk memahami sahaja. Bukan kita kabar Tuhan tu berbilang. Jangan disalah faham bab itu. Ia dipanggil martabat zat. Ini martabat diri kerana ia sifat yang tiada berdiri pada zat dan makhluk. Makna tiada berdiri pada zat ni maknanya bukan dapat dilihat pada zat. Sebab zat pun tidak dapat nak dilihat. Nak tengok kan, sebab tak nampak pun. Sifat pada diri. Dan juga tidak dapat dilihat pada makhluk, sebab tiada makhluk Tuhan yang sedia. Tiada makhluk Tuhan yang mukhalafatul lil hawadis. Tiada makhluk Tuhan yang berdiri sendiri, tidak. Tak dapat nak dia tengok. Lepas tu martabat dirinya, diri pun tak dapat nak, maka itu sifat yang istimewa pada Tuhan. Hanya pada khabar sahaja. Ini pada ilmu sahaja, pada cerita sahaja. Macam orang kata seorang itu dia kuat, dia gagah. Lagi mana dia nak buat benda yang hebat, kita tak nampak gagah dia. Hanya cerita lah tahu dia gagah. Oh, dia tu bijak, tengok betul ke bijak tu. Tak tahu bijak tu, sehingga dia buat sesuatu baru jelas dia tu bijak. Itu maksud dia tu, berdiri pada diri tu, begitu maknanya. Sifat keagungan Allah yang menyucikan segala tasbih. Ini segala penyerupaan sama seperti makhluk. Ni sifat sabih ni sifat yang menyatakan keagungan Allah Taala dengan tujuan menyucikan segala penyerupaan Allah Taala dengan makhluk dan juga jisim. Ini menyucikan Tuhan daripada menjisimkan Tuhan. Maknanya menjisim maknanya membendakan Tuhan. Tuhan ni bukan benda. Bukan benda. Benda istilah susah. Benda ke kita? Tidak terdiri pada jisim-jisim yang ada di dunia ini, di alam ini. Ia, ini sifat salbiah ini menyatakan sifat keberadaan Allah Ta'ala yang tiada takluk dalam masa ataupun di luar masa. Maknanya Allah Ta'ala ni tidak berada dalam masa. Sebab sekalian makhluk yang ada ni berada dalam masa. Kalau orang tengok filem Lucy kata hak benda-benda ada adalah masa. Lain tak ada. Hak ada ni masa. Dari bila ada masa maka adalah sekalian yang lain. Dan juga tidak di luar masa. Sebab ada makhluk yang bernama cahaya. Ni cahaya nampak ni berada di luar masa. Cahaya berada di luar masa, maka Tuhan bukan di luar masa. Tuhan bukan dalam masa. Dah lagu mana? Wallahu a'lam. Itu hak sebenarnya. Allah saja yang lebih tahu akan diri dia. Itulah hebat Tuhan, siapa tidak ada ayat. Lain nak fikir. Jadi nak fikir akal kita akan Tuhan yang sebenarnya. Lagi mana berupa, lagi mana maka ia bukan Tuhan. Itu cara dia. Mana lagi mana boleh kenal, maka ia bukan Tuhan. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jalani pernah sekali selepas dia berkhalwah di padang pasir yang agak lama, khalwahnya datang berbola cahaya.
Berbola tu kata, akulah Tuhanmu, maka dengan ini aku menghalalkan segala yang haram. Terus dia tolak oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Celakalah engkau wahai iblis. Ambil pergi kita. Macam mana boleh kenal? Ada dua sebab di situ. Pertama, sebab berbola cahaya. Sebab kita kenal berbola tak. Maksudnya betul kita kenal bukan Tuhan selalu. Yang nombor satu. Yang nombor dua, bila menghalalkan apa yang haram, tidak boleh. Yang halal tetap halal, yang haram kekal haramnya. Yang qat'i lah. Yang halal qat'i, yang haram qat'i. Ni bab perbincangan bab lain pula ni. Kalau benda tu ada khilaf, tu cerita lain ya. Ni hak jelas Al-Quran. Contohnya, 4 perkara hak halal hak haram makan. Kekallah dia haram sampai bila-bila. Apa bangkai, darah yang mengalir, babi, sembelihan yang tidak disembelih kerana Allah Taala. Itu 3 perkara. Bila ada perubahan-perubahan tu, macam jalan kes Cadbury gitu, tu benda khilaf. Istilahnya betul tak babi ke tak bukan babi lagi, tu perbincangan di kalangan ulama lah. Kita dengar lah pandangan mereka. Tapi kalau jelas babi, tak boleh. Tak, memang jelas kata ini daging babi, tak boleh makan. Melainkan untuk menyelamatkan mudarat diri dalam keadaan terpaksa. Itu cerita lain. Tu. Maka kena belajar bab masa. Bagaimana keadaan masa ini. Masa adalah ciptaan Allah. Justru itu ia hanya takluk pada keberadaan makhluk. Maha suci Allah dari takluk dalam masa, kerana tiada berhajat Allah pada yang baharu. Semua yang baharu dia berhajat pada masa. Jadi Allah Ta'ala tidak berada dalam masa, maka Allah Ta'ala tidak berhajat kepada masa. Maka sekalian yang duduk dalam masa pun Tuhan tidak berhajat kepadanya. Itulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah hebat Tuhan. Ada benda dah. Kenapa Allah Ta'ala mencipta malaikat? Timbul soalan. Ada malaikat Jibril mengutuskan wahyu. Bukankah Allah Ta'ala boleh buat sendiri urusan tu? Ya, Tuhan boleh buat sendiri. Tapi Tuhan buat malaikat kerana apa? Pernah orang tanya. Maka jawapannya, untuk menzahirkan sahaja keagungan dan kebesarannya, bukan untuk laksanakan tugas tadi. Sebab tu kadang-kadang dalam hadis disebut, bila malaikat menceritakan pada Allah Ta'ala, akan sebut nama, padahal Allah lebih mengetahui daripada malaikat tadi. Disebut dahulu. Mana Tuhan tahu dah. Cuma atas syariat je berjalan, malaikat pergi kabur. Tuhan tahu dah. Di syariat berjalan aja. Perjalanan syariat begitu. Allah Maha tahu dah. Dia nak kabur ramanya. Malaikat ni ibarat tentera Allah Ta'ala. Manusia ni boleh melihat satu raja yang ramai tentera, dia akan nampak keagungan kehebatan tentera itu, keagungan raja itu. Dan Allah Ta'ala menzahirkan malaikat yang ramai pada kita manusia ni, supaya untuk menzahirkan bahawa keagungan Tuhan semata-mata. Bukan Tuhan berhajat pada benda tu. Tak ada satu pun malaikat tidak masalah. Tuhan nak takbir alam ni mudah sangat. Kan dia sebut kan, malaikat ni jaga ni gini kan. Tak ada pun apa, tak ada masalah pada Tuhan. Dah siapa dia jaga malaikat? Tuhan yang hak jaganya. Itulah hebatnya Allah Ta'ala. Semua di bawah takbiran Allah SWT juga. Hatta malaikat pun di bawah takbiran Allah Ta'ala. Itu kena faham. Jangan dikata makna Tuhan perlu pada malaikat. Tidak. Jangan ada fahaman begitu. Itu salah. Cuma dia beri, dicipta malaikat untuk melaksanakan tugas yang ini. Tadi yang dicipta sistemnya air menghilangkan dahaga. Sistem. Bukan diberi kuasa pada air itu, tidak. Bukan diberi kuasa pada malaikat untuk laksana tanggungjawab dia pun, tidak. Sistemnya sahaja. Asbab musabab, kaedah Allah SWT. Di sini kita belajar perlunya pada sistem. Perlu pada kebijaksanaan tadi tu. Mana Tuhan pun ajar kita nak buat sesuatu kena bijaksana, kena ada sistem, kena ada kaedah. Bukan tidak ada kaedah, bukan kata sembrono je buat kerja apa benda. Nak didik anak, kena ada sistem dia. Memang serah pada Tuhan yang menentukan segala-galanya, tapi walaupun serah tetap kena ada sistemnya. Bila kita bersistem, tidak bermakna kita tidak bertawakal. Ini gambar salah faham dah tu. Kita tawakal dah kan, tak payah buat benda-benda, tak apa, salah. Tawakal maknanya ada usaha di sana, ada sistem yang dilaksanakan. Bab rezeki kita tawakal pada Allah betul, tapi kena cari kerja tu sistem dia. Kena usaha, kena ikhtiar, kena keluar dari rumah. Jangan duduk tidur je, tak apa kita tawakal mari. Itu salah, tu fahaman yang salah. Tawakal ni berusaha, sekurang-kurangnya berusaha dengan meningkatkan ketauhidan kita sampai tinggi, sampai kita martabat takwa
hingga wajib Tuhan tolong kita. Tuhan beri rata rezeki tak semena-mena tu dari langit turun contohnya. Tu usaha kat tu, usaha rohani. Dia usaha meningkatkan takwa dia begitu tinggi sehingga makanan rezeki turun dari langit. Tu kan contohnya. Usaha juga tu, bukan tak usaha tu. Ni tidak bimbangnya bila sebut tawakal ni tak buat benda. Tu salah. Lepas tu kata bila sebut tawakal pun Rasulullah SAW suruh tambak unta. Lepas tu kita kata tawakal tinggal kereta kena kunci, jangan ada kunci. Jangan ada kunci kena kunci. Itu tawakal tinggal gitu je rumah betul-betul kekeng tu. Tu salah tu. Kena kunci rumah, kena ada geri pasang geri, ada pagar tutup pagar. Tu tawakal kita. Martabat dia. Tapi sebab benda tu bukan ada kuasa pun untuk menyelamatkan. Tu sebab tawakal maknanya itu hanya kaedah sahaja. Yang menyelamatkan tu tak Allah Taala. Itu tawakalnya. Kita buat kat mana pun kita serah pula pada Tuhan. Kita keluar siang malam pergi kerja pun kita serah pula pada Tuhan, memberi rezeki tu di tangan Tuhan, bukan usaha kita. Tu baru betul tawakalnya. Bukan bergantung pada teori kita. Ni kena faham. Okey. Tu. Yang faham mana sesuatu alam ni semua sistem sahaja. Okey. Okay. Jadi hukum masa bagi keberadaan makhluk. Bila makhluk takluk dalam masa, maka makhluk takluk pada gerak. Sebab masa ni adalah takrifan masa. Masa adalah tempoh di antara dua peristiwa. Maknanya di antara dua gerakan. Peristiwa paling kecil gerak lah. Di antara dua atom contohnya, bila bergerak maka bermulalah masa. Macam masa siang adalah keluarnya matahari hingga terbenam matahari, dipanggilnya masa siang. Masa siang bukan 12 jam, tak sama. 12 jam bukan masa. 12 jam ni ukuran bagi siang. Di kita ni khatulistiwa ialah lebih kuranglah siang tu 12 jam. Tapi kalau kita duduk di kutub utara sana, area kutub tu bukan betul-betul kutub area kutub utara, siangnya adalah 6 bulan. 6 bulan masa siang dia. Sekali siang 6 bulan, malam dia 6 bulan. Dia ada dalam setahun sehari je. Kita setahun 365 hari, dia setahun sehari je di kutub. Dia masih siang cerah 6 bulan cerah. Malam pula 6 bulan kelak kutub. Itulah duduk di kutub. Tu keadaan dia. Itu juga sesuai lah. Siang waktu tukar. Ada suasana di sana beza. Itu kata kena faham beza kan? Bukan jam, bukan minit, bukan saat. Jam, minit, saat ni ukuran bagi masa. Masa sebenarnya tempoh antara dua peristiwa. Tadi kalau siang keluar matahari, terbenam matahari, dah kira lah mana-mana. Sebab tu dia datangkan ukuran jam tadi tu supaya mudah tadi lah. Kat kita sehari kita tu kan sekejap je kan, 12 jam je. Kat 6 bulan. Itu kok pakai jam tu supaya selarah kata. Supaya mudah buat kira-kira. Tak peningnya dia kata. Pakai hari pening sana sehari 6 bulan. Kita buat urusan nega dengan dia kan. Esok lah. Esok pada dia 6 bulan apa tu. Tak bagi hari. Kenapa tak bagi kita tunggu kata. Dah hari dia esoknya lambat kata. 6 bulan kemudian baru hari dia. Baru betul. Sebab tu ada tarikh dan sebagainya. Untuk membeza, untuk diselaraskan, dipiawaikan benda tu. Bila ada masa, maka bermulalah gerak daripada saat ke saat. Bila ada gerak, ni tuan-tuan, tak gerak kosong, bergerak. Maka sudah bermula masa saat. Bila ni sudah ada jarak. Bila ada jarak sudah ada ruang antara ni. Bila ada ruang, maka keluarlah yang lain tadi. Ada bentuknya, ada bulat, ada panjang, ada lebar, ada bujur. Datanglah warna pula, hitam, putih, merah, jingga dan sebagainya. Itulah makhluk. Bermula dengan kita ni berada dalam masa, maka keluarlah semua tadi, berjisim, berjering dan sebagainya. Satu keadaan je. Maha suci Allah yang keberadaannya bersifat takluk dalam masa atau di luar masa. Maka Tuhan tak takluk dalam masa. Sebab suasana, orang kata sistem dia, kalau kita faham, kita balik pada kena belajar teori sains sikit bab ni, nak faham halus bagaimanakah orang kata masa yang kosong tu, masa sifar tu, bagaimana keberadaan dia.
Masa kosong, masa permulaan tu. Situlah kalau beliau guna teori relativity, teori relativity Albert Einstein, maka formula dia boleh faham. Mana tadi bila semakin laju sesuatu perkara, masanya semakin panjang. Masa semakin panjang. Mana dia dalam satu masa makin banyak perkara boleh dibuat. Ini kita di dunia ini, kelajuan kita di bumi, bukan di bumi saja, kelajuan kita di alam zahir ini adalah amat perlahan bila dibandingkan dengan kelajuan di alam syaitan, alam jin. Kalau syaitan alam jin. Alam jin lebih laju daripada alam manusia. Berapa kali ganda wallahu alam, tak pasti, tak pernah pergi masuk lagi, tak nak guru. Tak pernah kira. Dan alam malaikat lebih laju lagi daripada alam manusia dan alam jin tadi. Lepas tu di sana, sebab tu ada orang yang berada di bumi, orang manusia lah, bila kata dia hilang ke alam, dipindahkan ke alam bunyang, alam jin. Pada kita hilang dia sebulan, tapi dia kabur dia ke alam bunyang, alam jin tu 3 hari je pada dia. Kita tengok siang malam berubah tu 3 hari je baru. Daripada kita sebulan dah, 30 hari dah. Sebab masa di sana sehari tu lebih panjang. Lebih panjang sehari dia banding sehari kita ni, pendeknya kan masa. Sebab di sana lebih laju, lebih banyak benda yang boleh dibuat dalam masa tu. Itu sebab dia, keadaan dia begitu. Dia semakin laju, semakin tempoh tu semakin panjang. Tempoh, bukan masa, tempoh tu semakin panjang. Sehinggalah saat bila betul kelajuan cahaya, maka dia tidak ada, dia panggil tidak bermasa. Nak kata kosong pun tidak. Kalau kosong itu ni tidak bermasa. Itu keberadaan cahaya. Tidak bermasa ni cahaya. Tapi Allah Ta'ala di luar daripada itu. Lebih hebat lagi. Dah macam mana? Wallahualam, nak fikir. Sebab cahaya pun orang kadang tidak bermasa pun pening kepala nak fikir. Cukup dengan cahaya sendiri lah. Nampak tak cahaya ni? Nampak tak? Nampak tak cahaya? Siapa kata nampak cahaya, tolong kabur cahaya rupa je ke mana? Petok ke, segi ke, bujur ke? Aku nampak boleh kabur tak? Tak nampak. Memang tak nampak. Dah tak nampak apa? Yang nampak adalah kesan ada cahaya, yakni cerah. Yang kita nampak adalah cerah, bukan kesan, bukannya cahaya. Sebab cahaya berada di luar masa, berada dalam masa kosong. Maka masa kosong dia kalau tidak sebut mana ada. Itu sebenarnya tak nampak. Lepas tu dia semakin laju, semakin gaib, semakin laju semakin gaib, semakin laju semakin gaib, semakin laju semakin gaib. Kipas sudah ada berapa bila bila kipasnya tengok ada hak lain kan, tengok ada ni. Tak nampak bila dia sebab dia laju, tapi tengok ada gerak tu, nampak lalu. Masa dia semakin laju hak lain tu, asalnya nampak 3, lama-lama akhirnya hilang macam ni. Bila semakin laju semakin hilang, semakin laju semakin hilang. Bila betul kelajuan cahaya, hilang terus. Dia jadi gaib. Gaib bukan makna tidak ada, dia gaib je. Dia masih ada tapi gaib. Ataupun satu sebut lagi jadi tak nampak sebab apa? Sebab terlalu seni kan, salah halus kan. Macam kumang-kumang ni kan, penuh ni kumang ni, abuk-abuk ni, tapi tak nampak sebab dia halus. Bukan dia sebab dia gaib. Hak ni dia gaib sebab dia laju, dia ada. Walaupun kipas ni kalau betul kelajuan cahaya boleh pergi, kipas kan gaib kan. Itu sebenarnya. Tapi benda yang berjisim macam ni dia takkan sampai kelajuan cahaya. Sebab semakin laju semakin berat. Semakin laju semakin berat. Sebab tu kereta, kau kita pecut kau banyak makan minyak, betul tak? Betul tak? Satu memang enjin semakin tak efisien, semakin banyak kereta tu kau berat sebenarnya. Sebab tu kau banyak makan minyak. Antara faktor dia. Sebab tu kena ambil hal laju optimum tu 90-100 je. Lebih pada tu banyak makan minyak lah. Kita tekan 200 memang kejap je minyak kering tu. Sebab dia semakin berat. Akhirnya
Dia takkan sampai kelajuan cahaya. Tu. Semua ni makhluk ni duk takluk dalam alam, dalam sistem ni. Sebab itulah sebut masa lagi, contoh mudah. Kita pergi Kuala Lumpur. Ulang hak biasa, hak dengar dah kita ulanglah, hak ada hak tak dengar lagi. Kita pergi Kuala Lumpur, kalau naik kereta 100 km sejam. Dalam masa 5 jam sampai. Lebih kurang jarak dia 500 km. 5 jam sampai. Nanti siap lebuh raya laju sikit lagi. Nak deras sikit. 5 jam. Tapi naik kapal terbang sekitar sejam je. Sebab kelajuan kapal terbang 500 km sejam lebih kurang. Tu. Semakin laju, semakin singkat masa yang diperlukan. Tetapi perbuatan yang boleh dibuat dalam masa 5 jam tadi, kalau naik kereta sekali je pergi Kuala Lumpur. Tapi kalau naik kapal terbang 5 kali boleh pergi Kuala Lumpur. Sebab 5 jam. Maknanya dengan bila naik kapal terbang lagi banyak benda boleh buat. Pergi Kuala Lumpur 5 kali boleh pergi Kuala Lumpur naik kapal terbang. Naik kereta sekali je. Hak mana lagi? Hak mana masa panjang? Masa panjang naik kereta, naik kapal terbang lah. Tu baru naik kapal terbang. Kalau naik roket 6 minit sampai. Seminit saat sampai. Tapi kalau kita bergerak kelajuan cahaya, lagi laju. Kelajuan cahaya ni 300,000 km sesaat. Maknanya pergi balik Kuala Lumpur dalam masa sesaat 300 kali. Pergi balik dalam masa sesaat. Tu. Barang siapa boleh bergerak kelajuan tu, digerak lah. Maknanya kalau saya boleh bergerak kelajuan tu, saya hilang ke ada sini balik kau tak sedar. 300 kali sesaat. Sesaat lama mana tak? 1. Tu sesaat. 1. Pecah 300. Cegi mari mula. Sedar tak orang hilang. Takkan sedar. Kalau betul boleh buat, takkan sedar ni boleh ngajar dua tempat lah. Atau kita dengar cerita orang wali-wali Allah, macam mana boleh ada di dua tempat kan? Ada dengar wali Allah kata dak mari sembahyang surau, dak mari sembahyang kampung masjid kita, sembahyang kat lain. Ya betul tu sembahyang Mekah. Dah ya bergerak kelajuan cahaya. Tadi kita sebut lagi kan, asal manusia ni daripada tanah. Tanah terdiri daripada atom-atom. Atom-atom terdiri daripada elektron, proton, neutron. Proton, neutron terdiri daripada quark. Quark tu terdiri daripada foton. Foton itu cahaya. Okay. Jadi semua ni cahaya belaka. Jadi boleh kita energize balik dia ni, kita pertenagakan dia kembalikan dia pada cahaya, maka kita boleh bergerak kelajuan cahaya. Maka tak pelik pun peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab Rasulullah pun adalah makhluk cahaya. Itu belajar dah ni nur. Asal pada nur kan, Nur Muhammad tu satu perkara dah khabar kita. Kita pun semua asal pada nur, atas jasad ni sekali pun asal pada cahaya asalnya. Jadi semua ni boleh dikembalikan pada cahaya. Laju kan. Baru teringat saya kata ayahanda kita baru ni. Ni pun asal pada cahaya bersih. Maka atas dasar kasih sayang tadi, sayang pada diri kita sendiri, maka selalu bolehnya janganlah kita biarkan jasad kita ni dalam tanah bila kita mati. Sebab jasadnya akan dimakan ulat. Mana tak sayang jasad kita tu. Maka supaya tidak dimakan ulat, kita kena kembalikan jasad kita ni sama dengan roh kita masuk alam arwah, masuk alam barzah. Itu tanda sayang pada diri sendiri. Niat kita gitu. Dan macam mana nak kembalikan begitu? Ni kembalikan ni kepada unsur cahaya yang asal. Bagaimana? Ni betul-betul bertauhid pada Allah. Dengan tauhid musyahadah muraqabah tadi, dia boleh jadi cahaya balik. Maka orang kubur kita satu hari nanti taduk jasad dalam. Tapi masa jatuh kubur ada lah. Lepas tu ramai yang para wali Allah kan, macamnya orang kata mak kilat, hilang jasad dia. Taduk jasad. Oh, bakal gating ke patang apa? Gating ke pelepah pisang apa? Kehebatan dia. Lepas tu kata hantu wah, gaib. Bukan tak mati. Tapi jasadnya gaib. Sebab martabat yang tinggi si Tuhan. Jasad dia gitu hebat sempurna. Ada yang Tuhan zahirkan macam para sahabat di padang apa, di Bukit Uhud kan, ada mengalir. Ada yang Tuhan zahirkan memang ulat tak makan. Ada yang Allah gaibkan jasad tu. Terus. Serahlah kepada Allah Ta'ala urusan. Tapi cara kita nak selamatkan gitu lah, baikkan terus.
Sebab mereka mati syahid, memang bulat tak makan dah, tak dimakan tanah. Kita tak tahu mati syahid ke dah. Kita ajak lari gitu. Masuk ke dalam bazar, tukar pada cahaya. Lepas tu ni dia macam-macam cerita para wali Allah tu bukan cerita dongeng sebenarnya. Ada hujah logiknya, ada hujah saintifik di sebalik segala sesuatu. Tu nak kena faham di sini ya. Aku kena faham tu. Mana di sini baru kita faham. Bila boleh gerak ke jauhan cahaya, asalnya boleh naik kereta. Kita naik kereta pergi KL, jauh ke dekat? Jauh kan? Naik kapal terbang sudah terasa dekatnya dah. Lepas tu jauh dekat bukan duduk pada kilometer, jauh dekat duduk pada rasa. Lepas tu kata Tuhan tak duduk dalam alam ni, jauh ke dekat Tuhan, pakai rasa lah. Kalau kita rasa jauh-jauh lah, rasa dekat-dekat lah. Bukan bila Tuhan tak duduk dalam alam ini, tidak berada dalam sistem dunia ini, maka Tuhan itu jauh. Tidak. Sebab bukan duduk pada kilometer, jauh dekat duduk pada rasa kita. Orang yang bolak-alik pergi ke Mamang kerja nak hari, dekat je pada dia. 3 jam ni mainang je, 2 jam setengah ni. Dengar kita kok Allah jauhnya, sebab kita tak biasa. Orang hari-hari pulang tak dekat je, 2 jam mainang je. Ajak pergi KL, pergi balik mula pun tak apa tu. Naik kereta pun tak apa. Apa tu lagi naik kapal terbang, lagi tak ada benda. Pergi naik pagi, petang akan balik, ada benda-benda naik kapal terbang. Yang naik roket lagi laju dah, kalau boleh gerak kelajuan cahaya dia, tak sedar pun sampai Kuala Lumpur, balik mula dah pula. Jauh apa? Dekat tu tu anak-anak kita bukannya jauh. Jauh tak dekat sebab kita berbandingkan. Anak kita belajar Terengganu, anak kita belajar Kuala Lumpur. Hak mana jauh? Belajar Kuala Lumpur kan jauh. Sebab banding dengan hak Terengganu. Tapi hak belajar Kuala Lumpur banding hak belajar Amerika, hak mana jauh? Hak belajar Amerika jauh, hak belajar Kuala Lumpur dekat pula. Jadi dekat pula. Jatuh bandingan je. Tu sebenarnya Tuhan tak jauh pun daripada kita. Yang kita rasa jauh sebab apa? Sebab kita menghijabkan diri kita dengan Tuhan. Yang ni kita nak buang ni. Lepas tu kita kata Allah Maha mendengar tu, Allah melihat kita, Allah mengetahui kita. Dia dah serkat balik. Dah Tuhan dah tengok. Siapa akan serkat Tuhan? Akhirnya Allah Ma'ani. Allah bersama dengan kita. Dan Tuhan sebut pun wa nahnu aqrabu min hablil warid. Dalam Quran Tuhan sebut, dan kami ini Allah Ta'ala lebih dekat daripada orang halkung kamu, orang leher kamu. Jangan faham akal. Orang leher sini dekat mana? Nak tekuk jangan sebut itu salah tu. Ini jadi rosak ni, nak faham akal. Ya faham akal tok Tuhan lah tekuk dia dak jadi. Mana Tuhan? Nak tekuk aku. Pegang ada ayat tu. Wa na'uzubillah. Jangan, tu salah faham tu. Bukan dekat begitu ceritanya. Dekat tu mana? Guna rasa kita cari. Cari Tuhan guna rasa. Guna sekarang cari rasa. Tu baru faham ayat-ayat tu, baru faham. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia berada dengan kamu di mana kamu berada. Berada macam mana? Duduk sebelah kita ke mana? Jangan pakai akal. Cari dengan perasaan. Itu kata Allah melihat aku, Allah mendengar aku, Allah mengetahui aku. Semua ni hak Allah Ta'ala, semua berlaku sebaliknya Allah Ta'ala. Akhirnya terasa pada kita semua belakang ni kasih sayang Tuhan. Waktu masa tu rasa dekatnya Tuhan kita. Masa dekat. Hanya kita nak merasai kembali kasih sayang Tuhan, nak merasai kembali kedekatan Tuhan pada kita. Dan ketahuilah, dekatnya Tuhan dengan kita, sayangnya Tuhan pada kita bukan dongengan. Ini fakta. Ini kebenarannya. Kita je tak rasa. Itu je. Dia faham gitu kan? Kita tak rasa. Tuhan amat dekat dengan kita. Ini kebenaran. Dah kita tak rasa je. Okay? Tuhan amat sayang pada kita. Tuhan sebut tak kan? Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu kebenaran. Tapi kita tak rasa je. Bukan benda tu dongeng ya. Itu cerita betul tu. Cari kebenarannya. Sekarang kita mencari kebenaran aja. Kerja kita ni mencari kebenaran. Sebab tu bila orang faham, susah nak kata. Macam orang kata musibah baku ni kerana apa? Istilah dia benda? Kerana kemurkaan Tuhan. Orang yang ada perasaan betul dekat dengan Tuhan ni, kasih sayang Tuhan ni, tak berapa nak pakai istilah murka Tuhan. Tak boleh nak pakai. Tuhan tak murka pun. Tuhan sayang. Dia macam mok lah. Mok marah ke anak dia bila anak dia buat salah. Mok beci ke anak dia? Tidak dah.
Kuci. Dak mak sayang tapi apa mak marah masa tu? Ayuh siap kotang ke bawa tak belakang kata. Benci ke? Tidak, sayang. Sebab sayang tu dia kotang tu. Nak panggil benda ke? Tegas boleh tak? Tuhan bertegas dengan kita. Bukan murka, Tuhan bertegas dengan kita. Tuhan menyedarkan kita cara kerah. Tu ya sebenarnya. Baru kita tak rasa mana ada kemurkaan Tuhan. Tuhan penuh dengan kasih sayang pada umatnya, pada hamba-hambanya. Tu nak dicari. Baru faham maksud saya ni. Kalau tak apa nak faham. Baru tak kita akan masuk ke guna istilah murka, kemurkaan Tuhan. Itu istilah orang awam, orang tak belajar ke dalam. Lepas tu kita perlu belajar ke dalam hingga kita rasa selesa dengan Tuhan, hingga yang paling penting yang saya sebut sama tu, hingga kita rasa selesa nak kembali pada Allah. Tak kala mana nyawa kita berada di halkum. Ini yang penting sekali kita belajar ni. Kerana sehingga kita rasa selesa dengan Tuhan, Tuhan panggil balik, tak apa aku balik. Dosa banyak, dan Engkau Maha Pengampun kan? Engkau Maha Penyayang kan? Engkau lebih sayang kepada aku daripada mak aku sayang pada aku. Kalau mak sayang pada aku tu doa lalu dah. Dengan kata. Sebab tu mak baru melahirkan aku. Tapi Allah Ta'ala menciptakan aku daripada tiada kepada ada. Mesti berkali ganda, beribu kali ganda sayangnya Tuhan pada aku. Kenapa aku takut nak balik pada Tuhan? Ini soalan dia. Kalau betul kita mengasihi kasih sayang Tuhan, loh gaya kata, dah neraka kubur gini, pada mahsyar gini, neraka gini, tak takut. Takut dah, kita ada Tuhan kan? Tuhan jagalah kita. Kalau kita benar hamba Tuhan, takkan Tuhan tak jaga kita dalam kubur? Tuhan jaga kan? Takkan Tuhan tak jaga kita di pada mahsyar? Tuhan jagalah. Takkan Tuhan tak jaga kita kalau di dalam neraka sekalipun? Tuhan jagalah kalau itu tempat kita. Kita balik bergantung pada Tuhan, bukan pada hak lain daripada itu. Ini kata bila benar ada Tuhan dalam jiwa. Yang ni kita nak ni, ada Tuhan dalam jiwa, ada Nabi dalam jiwa kita. Ada Tuhan, ada ketauhidan yang mendalam, ada Nabi, maknanya ada kasih sayang yang mendalam dalam jiwa kita. Ini baru benar kita jadi manusia yang sebenarnya. Kemudian kita sebarkan dengan kebijaksanaan tadi, mengambil prinsip kebahagiaan Nabi, kegembiraan Nabi Sulaiman tadi, kita sebarkan pada dunia ini. Kegembiraan bagi semua makhluk di dunia ini kembali gembira pada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Itu kerja kita. Wallahu alam. Kita berhenti sini dulu. Lanjut dah. Kalau ada soalan, terlanjut dah, terbabas lebih masih. Sambung nanti insya-Allah minggu hadapan. Bah kita tak zikir lagi ni, lewat tak ingat pun buat zikir. Okey, tak ada, kita tangguh dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. Allah melihat kami, Allah melihatku, Allah mendengarku, Allah mengetahui segala apa yang aku perbuat. Allah mendengarku, Allah melihatku, Allah mengetahui segala apa yang aku buat. Allah mendengarku, Allah melihatku, Allah mengetahui segala apa yang aku buat. Allahumma shalli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum.